Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, kita mula Sebenarnya saya tunggu lagi sebenarnya yang mungkin akan masuk, tapi hari ini pun kita dah mula lewat. Jadi saya perlu teruskan. Okey, untuk sesi malam ni selepas 10.30 malam ni nanti saya bagi slide Jadi saya cuba untuk share slide juga sekarang ni, tapi mungkin itulah saya risau juga condition malam ni. Hopefully okey lah Wi-Fi tak apa nak kuat sangat malam ni. Okey, nanti selepas kursus ni saya akan bagi full slide. Okey. Topik malam ni ada 4 perkara. Bagaimana kita nak mengenali database artikel daripada Web of Science, Scopus, Era dan MySite. Jadi banyak sekali perkongsian untuk malam ni. Jadi kita akan go through one by one lah daripada 4 ni. Jadi sekiranya ada soalan boleh terus tanya soalan. Okey. Dan malam ni agak teknikal sama seperti kelas sebelum ni, yang mana yang hari yang ketiga tu kita mengenali tentang Pathfinder. Okey, kita study pasal journal finder, Pathfinder pula. Journal finder, kemudian suggested journal dan juga mature journals, yang mana kita masukkan kita punya title, abstract dan keyword dan field untuk menemukan jurnal yang bersesuaian. So malam ni kita kenali Web of Science. Jadi sebagai researcher ataupun postgrad student, so kita kena mengenali betul-betul Web of Science. Intipati daripada kita kena make sure kalau kita nak pergi mana-mana lah, dapat peluang ke opportunity kat conference, atau sahabat-sahabat kita kata jom hantar artikel kat sini, kita kena semak betul-betul. Sekarang ni dah banyak lah journal fake yang mengatakan journal tu Scopus dengan Web of Science, nanti you bayar ribuan ringgit sekali artikel itu bukan berindeks Web of Science dan Scopus. Itu satu. Yang kedua, kita nak submit dekat 4 platform indeks ni, make sure kita pilih yang terbaik lah. So macam mana nak pilih yang terbaik, kita akan go through, kita akan teroka malam ni supaya make sure semua orang akan jelas lah bagaimana nak semak, bagaimana nak submit artikel jurnal nanti. Jadi ini maklumat-maklumat yang kita kena tahulah. Boleh saya mulakan? Okey, yang pertama adalah database Web of Science. Okey, ini merupakan database yang besar. Okey, since saya mengaji doctorate 2008 lagi, memang dah didedahkan tentang penulisan artikel jurnal. Bermaksud ketika saya mengaji PhD saya 2008 lagi, ketika itu memang dah didedahkan bahawa seorang student PhD perlu menerbitkan artikel yang berindeks. Zaman itu, ketika itu lebih dikenali sebagai ISI. So Thomson Reuters, ISI from Thomson Reuters. So sekarang ni, nama dia adalah Clarivate Analytics. So yang kita nak fokus kepada indeks kat sini adalah Web of Science. Kita akan go through lah di detail Web of Science. So dia cover banyak bidang. Dalam 3 bidang utama, iaitu Science, Social Science and Humanities. So cover 3 ni ada lebih kurang. Mungkin tak tepat figure tu, mungkin dah bertambah lagi, bukan 256 lagi. Yang ni kita kena jelas. Bila kat Web of Science, ada macam-macam kategori Web of Science. Tapi yang kita panggil core collection. Kita panggil core collection ada 4 saja. Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art Humanities Citation Index, Emerging Source Citation Index. Sekiranya kita punya artikel jurnal terbit dari 4 platform Web of Science ini, maka diiktiraf. Elok pensyarah maupun pelajar sebagai syarat graduat diterima. Namun begitu, ada setengah universiti kadang-kadang dia dah bagi tahu, sebab tu kena semak. Universiti yang kita ni, yang kita belajar ni, bergraduat macam mana? Mungkin ada beberapa, contoh RU University, mungkin tak terima untuk kategori yang keempat, iaitu Emerging Source Citation Index. Better double check lah So yang isu kat sini, semuanya adalah Web of Science. Cuma kena refer dekat universiti masing-masing, mungkin kategori keempat tu tak terima. Kenapa kategori keempat ni ada setengah universiti tak terima? Walhal secara, kita panggil secara confirmnya, keempat-empat ni adalah kategori yang sahih untuk Web of Science. Kerana Emerging Source Citation Index belum ada impact factors.
Kalau ada pun memang kecil nilai dia, 0.001 macam tu. Jadi sebab itulah ada beberapa universiti dia prefer yang ada impact factors. Biasanya impact factor dekat sinilah Science Citation Index, Social Science Citation Index dan Art and Humanities Citation Index. Lagi-lagi yang nombor 1 dan nombor 2 lah. Biasanya Science kategori Science lah. Social Science kategori Social Science. Okey, kalau ikutkan dari segi ranking, boleh saya katakan inilah ranking dia. So antara 4 ni yang paling tinggi adalah Science Citation Index, diikuti oleh Social Science Citation Index. Nombor 3 adalah Art and Humanities. Nombor 4 Emerging Source Citation Index. Okey, keempat-empat ni saya tunjuk macam mana nak download. You all kena download. Semua yang ada malam ni kena download keempat-empat ni. Okey, yang ni yang tak diiktiraf. Dia banyak lagi. Yang diiktiraf Web of Science cuma ada 4 ni saja. Namun kita akan jumpa ada banyak lagi. Sebab tu kadang-kadang berhati-hati. Kadang-kadang ada conference, maybe conference yang katakan okey, kalau siapa-siapa yang hantar artikel di sini dalam conference ini, all accepted paper will be published in Web of Science. But which category? Kalau kategori biological abstract, yang ni tak diiktiraf Web of Science tu. Biosis ke? Biosis review report and meeting. Apa lagi kat sini? Saya tembak je lah kan. Index chemicals. Current contents art and humanities. Current content physical, chemical and earth science. Zoological record. Semua ni Web of Science tapi belum diiktiraf lagi. Sebab itulah saya kongsi malam ni. Jadi kita kena kenali dan teroka betul-betul Web of Science supaya kita tak adalah nanti orang nak tipu kita ke, kita mudah terpedaya ke bila kata artikel jurnal berindeks Web of Science. Kita kena semak betul-betul yang artikel jurnal yang kita nak submit dan jurnal yang kita nak submit tu betul-betul berindeks Web of Science. 4 kategori saja, Science, Social Science, Art and Humanities and Emerging Source Citation Index saja yang diiktiraf buat masa ini. Okey. Kemudian inilah website dia. Okey, kalau kita nak pergi website kat Web of Science, inilah website dia. http mjlclarivate.com/home. Okey, kita kena create account. Macam mana nak create account? Bila kita pergi dekat website ni, dia akan keluar macam ni lah. So kita pergi dekat atas sekali tu belah kanan, create free account. Jadi kita datang tempat website, kita nak guna dia punya services dan juga kita punya website punya platform. So kita register dululah. Okay, create free account tu kita klik. So kita klik dekat register lah. Okay, kita klik register. Okay, bila klik kat register, okay, bila once you dah habis register semua, okay, so nanti dapat akan keluar macam ni lah. Welcome Nurul Fazli. Maksudnya once you dah habis register, so dah akan keluar nama kita dekat bucu atas belah kanan. Okay, jadi kita nak explore yang apa yang ada dalam website Web of Science ni. Okey, kita nak buat search journal lah. Okey, search journal tu kalau kita tengok kat sini kat mana kat website. Ni bahagian ni. Ni belah atas tu yang paling kiri tu ada 4 tu kan. Search journal, matching manuscript. Okey, match manuscript ni kita dah buat hari Ahad minggu lepas. Hari Ahad minggu lepas kita dah tunjuk dah kan match manuscript. So hari ni kita nak explore search journal pula. Okey. Untuk search journal, so contoh kat sini lah. So nampak ada pelbagai maklumat dekat sini kan. Jadi kita boleh refer maklumat ni. So kat sini yang kat ruang search ni nampak. Yang search ni kita akan search. Katakan kat sinilah. Satu platform saya rasa banyak jurnal dekat Taylor and Francis terkenal dengan Cogent. Lagi-lagi untuk open access. COGENT. Okay. Kalau you all search kat sini. Boleh search bidang, boleh search keywords, jurnal apa nak cari, boleh find dekat sini. Ataupun katakanlah kawan kata, okey ni jurnal ni betul berindeks Web of Science. You search kat sini, betul ke dia indeks? Kalau keluar tu, insya-Allah lah memang jurnal tu berindeks Web of Science. Tapi kita kena tengoklah sama ada aktif ataupun tidak. Tapi yang bagus Web of Science ni kalau dia dah bukan aktif memang tak keluar dah. Okey, so kita boleh buat search. Search lah kat sini. Kalau macam ni saya search COGENT. Okay, dia keluar 15 lah. So ada 15 kategori jurnal Cogent lah. So dia macam-macam. Dia ada Cogent Social Science ni, Cogent Art Humanities, kita ada Cogent Business, kita ada Cogent Engineering. So ada 15 semuanya. So kat sini saya explore, saya pilih satu lah. Contoh yang atas kali ni lah saya tunjuk. Cogent Art and Humanities. So kita tahulah untuk jurnal Cogent Art Humanities ni duduk bawah publisher
Taylor and Francis. Tengok dengan nama publisher pun kita dah confident dah. Jurnal ni ialah jurnal yang elok-elok saja. Okey, kita dah cover tadi ada 4 kategori kan. So kita check. Web of Science Core Collection, kategori yang keempat. Boleh lah. So syarat untuk bergraduat at least kena ada berindeks Web of Science kan. Jadi kategori yang keempat adalah yang sah lah. So yang kategori 4 adalah Emerging Source Citation Index. Okey, belah kiri tu banyak yang kita boleh filter. Kalau you rasa 15 ni macam banyak, nak ringkaskan betul-betul, nak cari yang betul-betul bersesuaian, boleh filter lah. Nak filter by kategori ke, nak filter by open access ke, nak filter by country ke, language. Saya biasanya saya akan kadang-kadang saya filter biasanya dekat language, kadang-kadang, tapi tak adalah semua sebab kadang-kadang kebanyakan semua dalam English. Okey, biasanya saya akan cover adalah dekat sinilah kategori tu. Kategori dengan Web of Science coverage. Jadi itu kalau banyak lah. Tapi kalau tanya saya 15 tak adalah banyak sangat. So kita boleh investigate lah. Daripada 15 yang dijumpai ni, mana satu yang paling sesuai untuk kita submit artikel kita. Okay, tema kita untuk khusus ni adalah kita nak cover ilmu sehabis-habisan sebelum kita come out dengan artikel nanti. So siapa yang join package ada personal coaching dan juga semakan artikel. Okay, artikel ni boleh check belah kanan adalah open access. Okay, kalau kita nak dapat maklumat detail, kita boleh klik view profile page. Basically lah, nombor 1 bila kita dapat maklumat ni memang kita akan close. Terus kita akan klik view profile page sebab kita nak tengok dekat website tu sendiri. So bagusnya Web of Science ni dia bagi hyperlink terus kat website jurnal itu. Jadi Web of Science ni index bukan jurnal. Web of Science ni index. Okay, macam kita lah, kita ada SIRIM, kita ada MQA, macam itulah sifat dia. Okay, MQA bukan universiti. Kita tak boleh dapat degree kat MQA. Kita tak dapat degree kat SIRIM. Macam ni lah, kita tak dapat artikel jurnal Web of Science. Dia index. Jadi kita nak terbit artikel jurnal, kena pergilah dekat jurnal itu. So, kliklah view profile page. Okay, bila kita klik view profile page ni, so lah maklumat dia. So kita tahulah lebih detail. Kalau nak pergi dekat jurnal website, klik kat jurnal website. So lah ni maklumat yang terpapar lah dekat maklumat ini. So katakan saya nak explore lain lah. Katalah bidang saya adalah automotive technology. Nampak tu result banyak dapat keluar tu kan. Tapi kalau kata banyak, kita buat filter lah. So salah satu jurnal yang saya minat daripada search saya automotive technology, kena sangat lah. Direct je jurnal ni, International Journal of Automotive Technology. So kategori yang mana tu nampak? Web of Science Core Collection. Kategori yang nombor 1. Nampak ni, Science Citation Index. Kategori nombor 1. Nampak tak yang kat bawah tu? Additional Web of Science Index. Current Content, Computing Technology, Essential Science. Okay, itu tak kira. Kita cuma baca dekat Core Collection sahaja. Yang nak tengok ada 4 kategori itu. Okay. Ini contoh saya search automotive technology, dapat inilah kan. Okay, saya type operation management. Dapat Journal of Operation Management. Ni kategori yang mana ni? Kategori 1 dan kategori 2. 1, Science Citation Index. 2, Social Science Citation Index. Okay, yang ni saya masukkan, nanti you all explore lah. Saya tak adalah explore banyak kan. Saya explore operation management, saya explore tadi automotive technology. Nanti you all boleh explore juga. Okay. Jadi kalau nak tahu berapa banyak jurnal Web of Science dalam bidang kita, boleh buat search kat sini. Cepatlah kan. Gunalah apa-apa keyword berdasarkan tajuk artikel kita nanti, cadangan tajuk artikel. So kita search kat sini dan kita boleh identify lah jurnal mana yang kita nak hantar. Yang mostly pada jurnal-jurnal ini adalah semua berindeks Web of Science. Okay, saya try juga dekat Malaysia. Kalau you nampak sini saya filter, nampak ni. Saya try filter country Malaysia. So ada beberapa jurnal kat Malaysia. Kalau you type kat Malaysia, kalau nak tahu berapa banyak jurnal Web of Science kat Malaysia, guna je filter dapat ni. Country ni, saya filter Malaysia ataupun saya type Malaysia dan saya filter Malaysia lah. So ada beberapa jurnal. Contohnya lah jurnal Academica. Ni daripada UKM. Nampak? Daripada SCI. So kalau untuk syarat graduat, boleh juga hantar dekat jurnal Academica. Ataupun jurnal dekat Al-Syajarah ni daripada UIA. Okey, kategori Art and Humanities Citation Index. Ni kategori yang nombor 3. So tapi dua-dua ni kategori, dua-dua diiktiraf kerana dua-dua ni adalah dalam 4 core collection dalam Web of Science. Itu contohlah kalau you nak tahu berapa banyak jurnal Web of Science dekat Malaysia kan. Jadi kita boleh filter country. Belah kanan ni filter semuanya. Masuk country lah. So kalau kita country Malaysia, akan keluarlah semua jurnal yang ada di Malaysia. Okey, ni download. Okey, ni nak tunjuk ni dekat website. Okey, kat website tadi kan.
Okay, last week kita dah cover mesh manuscript. Tadi kita dah cover search journal. So, tunjuk satu lagi ruang iaitu bahagian download. Apa download ni? You all klik je kat download tu. So, bila you klik dekat download, dia akan keluar macam ni. Ini senang dia. So, kalau katakan supervisor, oh saya nak you baca artikel ataupun cari jurnal artikel yang nak submit. Kalau boleh nak cari jurnal yang Q1. Okay, kebanyakan Q1 berada dekat dua database ni. Science Citation Index dengan Social Science Citation Index. Kalau you bidang social science, kita download yang bahagian social science citation index. Kalau you orang science, download untuk science citation index. Sebab kan nak download ni tak sampai 5 saat, saya download je 4-4. Supaya dalam folder collection kita tahulah. So kalau nak hantar kat Web of Science, kita tahulah jurnal-jurnal kategori Science Citation Index, jurnal-jurnal kategori Social Science Citation Index, kan? Jurnal-jurnal kategori Art Humanities dan jurnal-jurnal kategori ESCI. Tak susah pun. Dekat website tadi, klik je download. So download lah 3-3. So consider saya lah untuk peserta yang kita ni lah ada 20 siri ni, saya rasa patut highly recommend kita kena download supaya kita kenal lah. So kalau dalam bidang-bidang kita kenal lah. So dia dalam konsep Excel. Tu yang bestnya. Kita download ni lah format Excel. So dekat Excel tu boleh search. So kalau katalah you bidang education, nanti dekat Science Citation Index ni download keluar ke Excel, kat situ you buat search untuk education. Jadi you dapat tahulah berapa banyak jurnal education yang kategori Science Citation Index ni. Berapa banyak kategori jurnal Social Science Citation Index ni. Possibility dua-dua ni Q dia lah Q1 dan Q2 lah. High possibility lah. Okay, yang ni lebih kurang average lah kan. Jadi tak adalah orang kata tepat sebab dia time to time akan berubah figure ni. Biasa lagi menarik, lagi meningkat lah. So secara keseluruhan kalau 4 cover je ni ada lebih kurang 22,000. Mungkin dah lebih daripada 22,000 lah. So Malaysia ada lebih kurang 89. Mungkin ada penambahan sedikit. Kan? Jadi kita cuma 0.4% saja sumbangan kita punya country Malaysia berbanding dengan country-country yang lain. Okey, Journal Citation Report. Ini masalah yang biasa kita hadapi lah. Kadang-kadang pelajar nak tahu jurnal ni, jurnal Web of Science Q1 ni ke, Q2 ke, Q3, Q4. Okey, kita tak boleh search guna public platform. So kita kena langgan Web of Science. Jadi dekat Malaysia sendiri agak expensive. Jadi beberapa universiti termasuk universiti saya lah, UPSI, tidak melanggan Web of Science. Jadi kalau kita tak melanggan, so kita sebagai user, pensyarah atau student tak boleh access dekat Web of Science. Macam tempat saya, kita ada person in charge. So communicate dengan person in charge tu, boleh tahulah jurnal-jurnal tu Q1 ke, Q2 ke, Q3 ke, Q4. Okay, kalau Web of Science memang dia memang tinggi sikit. Tak banyak maklumat yang kita boleh access. Tapi kalau Scopus, dia ada satu lagi platform, Simago. At least Simago tu kita boleh tahulah dia Q1, Q2, Q3, Q4. But for Scopus. Tapi untuk Web of Science kita kena access. Okay, nama dia JCR. Journal Citation Report. Okay, macam inilah. So, saya nak dapatkan tahu jurnal tu Q berapa, saya kena masukkan email address dan password. Access lah. So, kalau saya tak ada, macam ni saya tak ada langgan, jadi saya tak boleh nak access. Kalau orang tanya, macam mana nak tahu jurnal ni Q1 ke, Q2 ke, Q3, Q4 untuk Web of Science? So, kita kena pakai JCR. So, sekarang ni nak download JCR pun perlukan username dan password. Perlu ada access lah. Okey, ini ada maklumat-maklumat lain kalau you nak baca lah. Bila kat website tu kat bahagian bawah adalah extra-extra kan, notes dan sebagainya, boleh baca. Okey, ini lebih kurang macam statistik lah. Saya skip lah yang ni kan. Nanti you all boleh tengok lah. So daripada 20,000 tu ada berapa bidang, ada 113 country, ada 254 kategori. So dalam bidang sains ada 9,000 lebih. Bidang social science campur dengan art humanities kita ada 5,000. Jadi bila orang kata bidang sains social ni tak ada jurnal yang boleh submit, tak boleh lah kan. Kalau tengok figure dia banyak. Semua ribuan jurnal yang ada ikut bidang. Sains pun banyak, social science pun banyak, art humanities pun banyak. Okey, kita nak tunjuk sikit macam mana untuk register Publon lah. Just in case kat sini, mungkin ada antara kita kat sini dah ada pernah menerbitkan artikel Web of Science. So, bila you dah terbit artikel Web of Science, you boleh register Publon. Okey, cuma penambahan sedikit, Web of Science dah upgrade. Sekarang ni kalau you pakai register Publon, dia automatic pergi dekat Web of Science sendiri. Dulu nama dia Publon. Sekarang ni memang daripada Web of Science sendirilah.
Okay, you boleh register Publon ataupun register ID dekat Web of Science sendiri pun boleh dah. Okay. Okay, ini contohlah once you dah register, you akan dapat account. Macam inilah rupa dia. Jadi kita boleh check lah kan. Kita boleh search kat sini dapat ada gambar kantar. Kalau you nak search kat supervisor ke atau search guru kita ke. So kita dapat tahulah. So kalau dia ni berapa banyak artikel. Macam ni contoh ada 90 publication, ada 129 citation, H index 5. Jadi sangat penting lah kan maklumat-maklumat ni. Kalau tanya saya, serius lah maklumat ni. Kalau student postgrad nak jadi pensyarah, maklumat ni kena masuk dalam CV. Silap kena screenshot letak kat page belakang. Jadi bila nak jadi pensyarah ni kadang-kadang dia nak akan tanya berapa H index, berapa publication Web of Science yang kita ada. Jadi saya terang sikit lah kan. Jadi bila kita dah ada artikel yang dah terbit kat Web of Science, kita kena register account Web of Science lah. So kat situ ada profile. Okay, cuma sekarang interface dia dah bertukar sikit. Lebih kurangnya cuma interface dia bertukar-tukar sikit lah. Biasalah website kan. Time to time dia akan upgrade. Okay, kita dah masuk ke bahagian yang kedua adalah di bahagian Scopus. Scopus. Okay, sebelum tu. Ada soalan? Inilah tadi Tun Khatijah saya respon tadi. Okay. Kalau Web of Science, kalau nak dapatkan dia punya impact factor, kita kena check kat JCR. Ni. JCR ni. Semua JCR ni kena access. Kalau katalah kita belajar dekat UKM, okey, pergi dekat library, masukkan you punya ID student, kemudian kita access, kita pergi dekat bahagian Web of Science, cari bahagian Journal Citation Report, dekat situ kita boleh tahu jurnal tu adalah Q berapa. Kan? Tu kat respon lah. Di sini saya tak boleh nak access, jadi saya tak boleh nak tunjuk. Jadi dekat sini kita kena access, baru kita boleh dapat. Okey, namun begitu adalah maklumat-maklumat yang kita boleh cari juga. Okey, macam saya refer dekat universiti saya lah, ada person in charge. So bagilah detail kat dia, nama jurnal, so dia akan bantu saya untuk dapatkan Q. So saya rasa setiap universiti memang ada. Biasanya dia duduk dekat library. So staff yang handle atau mengurus bahagian ni duduk kat library. So memang kadang-kadang dia tak boleh, sebab kita tak access jurnal ni kan. Jadi library tak boleh bagi maklumat tu secara terang-terangan lah. So tapi kalau kita jumpa person in charge dia ataupun email ke WhatsApp, dia akan bagi maklumat. Okay, next kita pergi Scopus. Okay, Scopus adalah database yang kedua selain daripada Web of Science. Scopus juga adalah satu database yang sangat-sangat penting. Okay, kalau you all faham, you follow minggu lepas. Okay, saya tak terlalu deep pergi dekat Web of Science. Contohnya, kita akan cover besok. So, besok kita akan go through publisher. Okay, besok kita akan go through Science Direct. So, saya akan tunjuk gunakan advanced search adalah esok. Hari ini kita nak teroka database. Kalau untuk nak tahu berapa banyak jurnal yang bagus untuk bidang kita, so esok kita akan teroka top publisher. Ada 7 lah. Kita ada cover Science Direct, kita ada cover Springer, Taylor and Francis, Emerald, in the Science, Sage and Wiley. So itu esok lah. Okay. Okay, kita pergi bahagian Scopus. Ini Scopus. Okay, sama macam Web of Science. Ini juga adalah database index. Dia bukanlah, Scopus, jenis Scopus apa Okay, so Scopus ini database. Dia adalah index. Sama macam Web of Science. Macam kita lah nak dapat kualiti, nak dapat ISO daripada SIRIM. So SIRIM tu bukanlah universiti ataupun syarikat. Dia adalah satu body nak awardedkan kita supaya di-awardkan ISO tu. Macam dalam kata lain, dalam akademik ni kita ada MQA juga. So MQA bukan universiti. Contohnya orang tak belajar dekat MQA, tapi MQA keluarkan pengiktirafan kepada universiti bagi program-program yang ingin ditawarkan kepada pelajar, perlu dapat pengiktirafan daripada MQA terlebih dahulu. So kalau jurnal-jurnal kita ni kalau nak dapat indeks yang bagus, perlu dapat pengiktirafan sama ada daripada Web of Science ataupun Scopus. Okey, sekejap saya tengok ada soalan juga tu. Nanti saya respon sebentar. Okey. Sekejap saya cuba respon soalan dulu dekat bahagian chat. Kalau nak tengok kuartal dari Simago boleh. Okey, Simago tu Scopus. Tu beza dia. Tun Khatijah tadi dia tanya nak tengok Q1, Q2, Q3, Q4 yang Web of Science.
Aminatul tanya, kalau saya nak tengok kat Simago boleh dipercayai? Okey, boleh sangat-sangat dipercayai kerana Simago itu adalah dia adik-beradik je dengan Scopus. Dia macam ni, dia adalah satu konteks marketing strategi lah. So Scopus ni milik Elsevier. So dia ada dua lah. So kalau nak yang terkini, nak yang update, nak yang maklumat yang detail, kena pergi kat Scopus. Tapi you kena bayar. You kena bayar untuk dapatkan maklumat yang 1001 maklumat dekat Scopus. Tapi dekat website Scopus pun boleh tengok, untuk orang public juga boleh tengok. Tetapi Simago 100% public. Okey, kelemahan Simago lambat update, itu saja. Lambat update. Dia daripada Scopus tapi lambat update. Kenapa dia boleh dipercayai? Sebab daripada Elsevier juga. Okey, Scopus pun daripada Elsevier. Siapa lagi produk Elsevier? Mendeley milik Elsevier, Journal Science Direct milik Elsevier, Scopus milik Elsevier, Simago milik Elsevier. Kalau you pernah dengar SSRN milik Elsevier. So Elsevier ni besar lah. Okay. So ingat, kalau Web of Science, dia ada Q dia. So Scopus ada Q dia. Okay, tak sama. Kalau kata jurnal ni Q berapa, kena tanya jelas-jelas. Boleh tak saya dah tahu jurnal ni Q berapa untuk Web of Science? Okay, contohlah jurnal yang sama. Katalah jurnal ABC. Jurnal ABC dapat dua-dua pengiktirafan. Pengiktirafan Web of Science pun dia dapat. Scopus pun dia dapat. Jadi bila kita tanya Q, kita kena tanya macam ni. Ataupun jurnal itu sendiri, dia adalah Q1. Tapi Q1 untuk Scopus, pada masa sama, dia dapat pengiktirafan daripada Web of Science. Tapi di dalam Web of Science, dia kategori Q2. Macam contohlah kan, player badminton atau player bola sepak. Okey, katalah satu sukan ni badminton, player persorangan ni, dia ranking nombor 1 di Asia. Tapi dia bukan ranking nombor 1 di dunia. You ranking nombor apa sekarang? Saya nombor 1. Dah you tak tanya betul-betul? Ranking Asia ke ranking antarabangsa? Kan? Kalau saya ranking nombor 1. Jadi yang jawapan betul dia sebab ranking nombor 1 di Asia. Tapi worldwide nombor 2. Samalah. Ni Q berapa? Kena tanyalah jelas-jelas. Q Scopus ke Q Web of Science? Kalau Q Web of Science mungkin Q2. Kalau Scopus dia Q1. Dia macam tu. Dia sebenarnya untuk Q untuk Web of Science lagi darjah dia lagi tough lah. Lagi orang kata apa? Lagi rigorous lah. Lagi dia punya deep punya tu. Jadi belum tentu dia boleh jadi dia Q1 Scopus, Q1 Web of Science, tapi boleh jadi juga Q1 Scopus tapi Web of Science adalah Q2. Boleh ya Aminatul ya? Okey. Jadi kita tengok Scopus. Okey, tadi Web of Science Scopus lah. Okey, adakah dia orang bersaing? Tidak. Adakah Scopus dengan Web of Science bersaing? Tidak. Siapa-siapa saja yang memiliki jurnal, katalah fakulti saya ada jurnal. Untuk dapatkan pengiktirafan Scopus, saya kena mohon kepada Scopus. Ada dokumen yang saya kena submit, ada auditor yang akan semak untuk melayakkan jurnal fakulti saya mendapat indeks Scopus. Katalah saya dah dapat Scopus. So saya nak dapat Web of Science. Cara yang sama. Saya kena submit borang permohonan ke Web of Science untuk disemak dan diaudit. Layak atau tak layak jurnal ini mendapat pengiktirafan daripada Web of Science juga. Jadi jelas kat sini Web of Science dan Scopus adalah indeks. Okay, ada pelbagai bidang. Dia ada life science, ada physical science, dia ada health science, ada social science. Banyak sekali lah. Okay. Okay, kita next. Okay, ini dia punya link. Macam tadi untuk pergi Web of Science, saya bagi link. Okay. Sama juga untuk Scopus, mesti ada link lah. So zaman sekarang ni semua kita kena refer database through online lah. So kat sini adalah through website. So kita boleh nampak kat sini lah. From website, kita boleh tengok lah macam mana kalau kita nak pergi kat Scopus, www.scopus.com. Okay, /home, lepas tu /URI tu. Okay. Okay, kalau dah pergi kat website tu, dia akan keluar macam ni lah. Okay, kita nak teroka yang ada dekat sini. So dekat atas tu ada belah kiri tu logo dia lah, Scopus. Okay, belah kanan tu ada sign in, create account, source dengan auto source. Okay, bila datang tempat orang, macam tadi kan kita pergi Web of Science register, pergi dekat Scopus pun register lah. So ni kat sini adalah platform public. Okay, kalau platform yang access dia lain lah. Access ni kita kena masukkan username dengan password lah. So yang tu kita biasanya kita gunakan access daripada library. Okay. Bukanlah kita tak boleh access sendiri. Mampu ke, cukup ke duit kita nak access benda ni? Banyak sangat. Library pun tak semua universiti. Kalau macam universiti saya, tak langgan Web of Science, tapi kita langgan Scopus.
Ada setengah universiti dua-dua dia tak mampu. Langgan Scopus pun tak mampu, Web of Science pun tak mampu. So sekarang ni saya rata-rata kat Malaysia langgan Scopus lah. Banyak dah universiti dekat Malaysia dulu pun ada RU pun dah tak langgan Web of Science. Ada RU pun dah sekarang ni tak mampu untuk langgan Web of Science. Okay. Alright, kita tengok yang belah atas tu ada, kalau nak tahu Scopus tu apa boleh klik sini, nak lebih faham, nak engage, ada blog kat sini. Okay, yang kita nak tengok kat sini adalah author search dengan source lah, dengan Scopus discontinued source list. Okay. Alright, kita pergi dekat source dulu. Once you klik dekat source, so dia akan keluar kat sini lah. Dalam source terdapat 3 perkara yang boleh dibuat pencarian. Sama ada gunakan title, gunakan publisher ataupun gunakan ISSN ni. Okay, so ada beberapa cara untuk kita menemukan lah. Okay. Kat sini kita ada banyak bahagian kita boleh filter kan. Macam ni nampak ni. Okey, ini kelebihan. Kalau you nak jurnal Q1 boleh filter kat sini. Ni kelebihan Web of Science yang mana kita boleh dapatkan berbanding dengan Web of Science. Web of Science berkira nak dapat maklumat tu kena bayar. Tetapi sekurang-kurangnya Scopus ni kat platform ni kita boleh buat filter. So kalau you nak kategori quarter 1 atau Q1, kita select lah. Kalau nak ke 4-4, klik ke 4-4. Itu kelebihan yang ada dalam Web of Science. Kita boleh filter nak Q berapa. Okay. Alright, kita nak buat journal search. Journal search kat mana? Yang tadi tu lah, yang awal-awal tu nampak ni. Okay, yang saya tunjuk buku surat depan ni kan. Kita nak buat source ni, nampak ni. Nak search by title ke apa dan sebagainya. So kita nak explore lah. Okay, journal search. Kita start dengan search by title dulu. Kita search by title dulu. So kita klik dekat title. So bila kita klik dekat title, nampak tak title kat sini, kita klik lah. Kita type lah title apa yang kita nak type. Okey, kat sini saya type lah kat sini. Okey, kan nampak ni saya type ni International Journal of Lean Six Sigma kan. Contoh saya baca artikel, banyak artikel yang saya baca ni semua daripada International Journal of Lean Six Sigma. Jadi saya type lah International Journal of Lean Six Sigma. Ternyata ada, nampak ni yang bawah ni, International Journal of Lean Six Sigma. Jadi terbuktilah jurnal ni berindeks Web of Science. Berindeks Scopus. Sebab kita tengah explore Scopus. Kalau nak check Web of Science, kena explore dekat website Web of Science. Kalau Scopus, website Scopus lah. So, memandangkan saya type dekat title International Journal of Lean Six Sigma dekat platform Scopus, terbukti jurnal ni berindeks Scopus. So, saya nak dapat detail, kliklah jurnal ni. Bila klik kat jurnal ni, dia pergilah maklumat kat sini. So, kalau saya nak explore dekat homepage, saya pergi homepage lah. Sebelum tu, saya tengok kat sini kan. Ni satu lagi isu. Banyak orang bincang sekarang ni, Scopus lagi ke? Discontinue ke? Elok lagi ke? Okay, kat sini macam mana nak check? Nampak ni. Scopus coverage from 2010 to present. Maksudnya, to present tu membuktikan jurnal ini masih lagi aktif Scopus. Ni daripada publisher Emerald. Okay, kalau publisher daripada top publisher tengah peluang. Kalau tengok publisher ni, Sign Direct, publisher ini Taylor and Francis, Springer, Emerald, InDesign, Sage Willy, jangan ragu-ragu lah. Should be jurnal ni adalah jurnal yang baik. Okay, jom kita klik dekat jurnal homepage. Inilah rupa dia jurnal ni. Kalau nak dapat detail, explore lah. Nak tengok editorial team ke, author guideline. Kalau nak submit, kena download author guideline dulu. Okay, kalau tengok TOC, kita klik dekat TOC. So, inilah platform je lah, jurnal-jurnal dia lah. Okay, ada volume-volume yang ada, volume yang terbaru, volume lama. Okay, you all pun boleh buat search. Kita boleh buat simple search. Tetapi kita boleh juga buat advanced search. Cuma besok kita akan teroka advanced search dekat Emerald lah. Okay, ini tunjuk sikit je lah kan. Okay, kita boleh search. Macam saya ni saya type Lean Six Sigma Indonesia Automotive. Saya rangekan daripada 2016 dengan 2020. Ambil all content, saya klik search. Okay, jadi dapatlah kat sini yang artikel yang saya nak tu. Okay, saya klik PDF. Ni artikel saya sendiri. Okay, klik PDF. Namun itulah klik PDF ni nampak tak logo tutup ni. Maksudnya saya tak akan dapat full text. Jurnal ni adalah jurnal subscribe. Kalau saya nak dapat full text, saya kena gunakan username dan password dekat library. Baru saya boleh dapat full text. Sebab apa? Nampak ni gambar ni. Kerana gambar merah palang ni menunjukkan memang tak boleh nak access lah. Okay. Kalau nak access,
Bukan jurnal ni tapi jurnal lain yang berkaitan dengan ni, klik ni, only open access. Kalau you klik only open access, bukan 99 dah, mungkin jadi sikit lah. Ni bila saya search dapat 99 artikel. Tapi kalau saya klik only open access, mungkin tinggal kat sini 30 mungkin. Kan? Ataupun saya 20 atau 10 saja. Okay. Kebanyakan jurnal dekat Emerald ni adalah subscribe, bukan open access. Okay, subject area search. Tadi kita dah try dekat title kan? So sekarang ni kita nak buat search by subject area pula. Subject area keluar macam ni. Okay, saya sambung Bila klik subject area ni, kat subject area ni ada macam-macam kat bawah. Pilihlah. You pergi nampak tak yang gambar arrow ni ke bawah ni, klik dekat sini, dia akan kategori semua subject area. Dalam banyak-banyak subject area tu, subject area apa yang sesuai dengan bidang kita. Kalau dalam kes saya ni, saya pilih strategi and management. Akan keluarlah 379 bidang strategi and management. Ini yang penting. Jadi kita kena tahu. Kalau tanya saya, kalau malam ni, kalau yang baru tahu, kita baru tahu. Okay, you all boleh check bidang masing-masing. Bidang saya, berapa banyak jurnal kat Scopus. Pergilah bahagian ni. Oh, tak susah pun. Malam ni baru tahu kan. Pergi dekat bahagian source atas ni. Nampak ni atas sebelah author search ni ada source. Bila dekat source ada banyak, ada bahagian ni. Klik dekat subject area. Subject area pilihlah dekat anak panah tu. Lepas tu pilihlah area masing-masing. So kat situ kita dapat tahu. Kalau contoh strategi and management ada 379 result. Inilah contoh. Kalau bidang kita. Kalau tanya saya, kalau student saya. Inilah saya nak beritahu. Kalau kita ni buat, contohlah student saya ada yang buat PhD strategic management. Tak payah baca jurnal lain. Baca jurnal ni pun dah cukup dah. 379 jurnal dalam bidang strategic management yang berindeks Scopus. So kita ni nak hantar artikel jurnal yang berindeks Scopus, citation kita pun kena jurnal indeks Scopus. Ini kalau nak hantar jurnal Scopus tapi kita punya reference pun bukan daripada jurnal Scopus, macam mana jurnal tu nak dapat terbit nanti? Kan? Okay, jadi kita explore dah. Kita tahu dah bidang kita ada 379 jurnal. Okey, katakanlah saya pilih tadi Journal of Operation Management salah satu tadi kan, punyalah banyak 379, saya berkenaan dengan Journal Operation Management, saya klik. Okey, saya klik, nampak ni Scopus coverage daripada 1980, 1991, 1993 sampailah sekarang. Aktif lah, daripada mana? Elsevier. Tak ragu-ragu lah, Elsevier mana top publisher kan. Okey, kita klik journal homepage, pergilah dekat website tu. Okey, kita pun boleh klik lah dekat all issue, nak tengok semua artikel yang ada kat situ kan. Okey, dekat situ kita boleh start explore lah. Okey, kalau ada artikel yang kita nak download, kalau dia open access, macam ni kan. Ni full text access. Kalau ada yang mana yang boleh full text access tu, boleh dapat full text lah. Okey, contoh saya klik ni lah, supply dependence R&D intensity ni. Okey, boleh dapat full text. Kenapa kena buat? Sebab ini adalah open access. Semua artikel ni adalah kategori open access. Okey, bukanlah memasuk journal operation management yang open access, dia option. Ada yang subscribe, ada yang open access. Tapi kalau kita nak dapat yang free download, kena check kategori bahagian full text access sahaja. Okey, dapatlah full text. Okey, kita nak try yang ketiga pula. Subject area dah, title dah. Kita nak search by publisher juga. Publisher apa? Publisher penerbit. So kalau saya Universiti Pendidikan Sultan Idris, jadi Sultan Pendidikan Sultan Idris adalah publisher. Kerana publisher terdapat beberapa jurnal. So dekat universiti saya ada berapa jurnal? Kata 20 jurnal. So publisher, nama publisher Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dalam publisher ada 20 jurnal. So kat sini boleh type lah apa-apa publisher, Emerald ke, Science Direct ke, mana-mana lah universiti pun adalah publisher. Okay, contohlah saya type kat sini Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya tengok memang ada. Di UPSI cuma ada satu jurnal Scopus je, iaitu pun Malaysia Music Journal. Okay, klik Malaysia Music Journal ni. Okay, kita pergi dekat kat sini dapat from 2016 to 17. Okay lah, masih lagi Scopus. Kalau dia tulis close ataupun dia dah kata discontinue, memang discontinue lah. Yang ni aktif lagi lah. Okay, kita klik dekat journal homepage. Inilah rupa journal homepage Malaysia Journal of Music. So boleh tengok kat situ lah editorial board dia, call for submission, volume issue, ada index, ada submit kan. Jadi kita nak explore sikit, klik lah volume and issues. So adalah beberapa topik. Kita pilih lah isu yang terbaru. Contoh Malaysia Journal Music. Klik dekat sini. Okay. Jadi kita boleh dapat kat sini lah. Ataupun kita boleh buat search. Nampak ni. Nampak atas ni yang kanta ni, klik search. Nak search apa? Katalah saya nak tengok music per list. Ada ke dalam ni artikel music per list? So saya pun buat search.
Jadi ada nampak ni, Klong Yo and Performance Minority Identity The Siam Community of Perlis Malaysia. Saya nak artikel ni, saya klik. So pergi klik lagi PDF, dapat full text. Sebab kebanyakan jurnal Malaysia memang full text. Jadi jurnal yang dekat universiti biasanya dia bukanlah subscribe, so you boleh dapat free download. So contohlah lah, dapatlah pasal topik muzik Perlis ni, dapat download, dapat full text. Okay. So kita boleh tengoklah, kalau kata you belajar daripada UTM, tengoklah contohnya, nanti you type bila kat sini UTM, Universiti Teknologi Malaysia. Okey, tak perlu cari yang English. Dia teknologi TEKNOLOGI. Okey. Macam saya ni lah type Universiti Pendidikan Sultan Idris, saya tak perlu pakai yang English ni lah. Pakai yang nama, memang pakai nama kita lah. Kan? Okey, year of active journal tu kalau dia tulis discontinue tapi tahun itu tak update, boleh dipercayai ke? Okey, dia Aminato ni menggunakan dipercayai. Okey, dia bermaksud macam ni. Journal tu selagi mana dia berindeks, contohlah journal ni sepatutnya dia takkan discontinue. Journal ni biasanya dia tak akan discontinue. Saya cerita dulu kenapa cerita yang dia dapat discontinue. Yang pertama, kita berurusan dengan jurnal yang bermotifkan keuntungan semata-mata. So bila you nak hantar jurnal dia, bayar mahal-mahal, lepas tu dia masukkan dalam website dia, lepas tu dia publish. Tapi dia tak jaga kualiti. Kenapa? Contohnya, okay, jurnal engineering tapi bukan dalam bidang engineering pun hantar. Kan? Bidang-bidang sustainability, jelas dalam dia punya job scope dia lebih pada operation, lebih kepada environmental. Tetapi bidang bahasa Arab pun hantar jurnal dekat sustainability. Okay, jadi bila kita tak menghantar jurnal yang bukan di tempatnya, okay, kemudian banyak produce artikel jurnal, banyak artikel terbit, bab cendawan tumbuh dia, tapi tak dirujuk, tapi tak di-cite, yang tu pun boleh discontinue. Jadi sebab tu jurnal yang discontinue tu, okay. Namun cerita pasal tahun. Minato tanya pasal tahun kan. Katakan jurnal tu 2018 dia masih lagi Scopus. Jadi artikel tu terbit 2018, dia masih lagi Scopus. Okay. Jadi kalau siapa yang terbit artikel 2019 bukan Scopus lah, sebab dah terkeluar daripada Scopus. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 bukan Scopus lagi. Jadi apa implikasi dia? Okay, memang betul lah. Kalau tanya saya, tak salah kalau kita selaku researcher, kalau nak cite artikel jurnal yang discontinue, tak ada masalah. Tapi kalau kita lah, sakit mata lah. Lagi-lagi yang mengenal reference kan. Bila saya tengok dekat reference, kebanyakan jurnal yang you cite adalah jurnal yang discontinue. Kalau sikit-sikit tak apa. Kalau banyak, dia mengganggu. Kan? Jadi kalau kata dah discontinue tu, janganlah hantar kat situ. Kenapa nak hantar artikel jurnal yang telah discontinue? Okey, jadi janganlah hantar kat situ. Tapi sebagai researcher kalau nak cite boleh. Tapi secara profesional pun kalau you cite terlalu kerap atau banyak kali pun orang akan nampak bahawa kita punya kualiti penulisan akan menurun juga kerana kualiti reference kita banyak daripada jurnal yang telah discontinue. Okey. Alright. Jadi kita dah serai explore dekat publisher pula kan. Kita nak explore apa pula? Okey. Kita nak explore author search. Author search kat mana? Dekat atas ni ha. Bahagian atas kanan ni ada, sebelum tadi kita dah explore source kan. Sekarang ni kita explore dekat author search pula. Okay, author search ni kalau tanya saya yang you boleh buat paling mudah adalah pakai last name saja pun dah okey dah. Kalau macam sekarang ni, macam ni saya tunjuk betul kan last name dengan full first name. Sebenarnya first name tak payah. Okey, lagi-lagi macam unik macam nama saya ni lah Habidin. Jadi saya pakai last name saja. So bila klik je Habidin, lepas tu klik search. Jadi keluarlah macam ni. Cuma saya seorang je kat sini kan Habidin kan. Kenapa? Sebab saya letak dengan first name sekali. Kalau kita letak Habidin ada beberapa. Sebenarnya kalau nama Habidin ada beberapa lagi. Jadi yang mana saya punya account yang ni lah. Jadi klik. Jadi klik, oh you dah tahulah, katalah Habidin ni adalah you punya supervisor. Jadi tahulah, okay, supervisor kita ada 40 artikel terbit kat Scopus. So citation dia ada 285. Ash index dia dah ada 11. Okay, jadi kat sini kita sangat penting nak tahu bahawa kita punya kita boleh search individu. Ataupun macam ni, kita nak cari artikel dia mungkin merata-rata kan. Jadi kalau kita nak baca artikel supervisor, nampak ni, you klik je 40 document by authors, ni akan keluar semua 40 artikel dia.
Jadi kalau you minat, you ada scholar ataupun prominent authors yang memang tahu dalam bidang kita adalah dia, okay, search, what author search nama dia. Sebab kat situ you klik je dekat dokumen dia, keluar semua artikel dia. Jadi kat situ kita boleh carilah. Kalau tidak nanti kita nak search kat Google macam cari kan. Jadi cara boleh mudah untuk download semua artikel daripada scholar ataupun daripada supervisor dan sebagainya. Kita boleh gunakan author search, kemudian kliklah dekat dokumen kat sini, maka kat bawah tu akan list semua artikel-artikel tu, 40 artikel tu. Okey, dekat sini kalau you tengok dekat Scopus ni, dia akan keluar graph, dia akan keluar edge index sekali. So dia ada kat sini lah, kalau kita nampak dia link dengan Mendeley juga. Dia link dengan, so Mendeley adalah milik Elsevier, Scopus adalah milik Elsevier juga. Okey, kat sini kita boleh tengok lah, tak adalah saya tunjuk 40 tu kan. Kalau kita nampak lah ada 40 tu. So daripada artikel pertama, kedua dan ketiga lah. Critical size factor for continued usage digital library, successful implementation military context, relationship between sustainable management practice and lean improvement and performance, environmental management content practice and organizational performance, the immediate effect of the information systems. Okay, so kat sini ada banyak lagi lah. Kalau kat sini bawa 3 lah, ada 37 lagi artikel di bawah lah. Okay, kita nak create free account. Sebenarnya awal-awal tadi, tadi nampak ni. Tadi awal-awal kita pergi dekat Scopus, saya dah tunjuk dah. Kita kena register account dulu. Ni lah. Tadi kita pergi je, kena pergi create account. Tapi saya tak tunjuk awal-awal. Saya letak kat belakang pula. Jadi kalau nak register account dekat Scopus, simple je, sama je. Macam ni lah. Kita nak create free account. Okay, klik kat create free account ni. Okay, kemudian kita type lah email kita. Lepas tu masuk dekat continue. Okay, nanti check dekat your inbox. Akan keluar macam ni kan dekat email kita. Klik dekat sini. Okay, lepas tu kita fill in semua maklumat yang diperlukan. Lepas tu klik register. Okay, kemudian kita continue Scopus. So, kita dah register dah. Okay, Scopus ada blog dia. Bolehlah baca-baca blog dia kat atas ni. Klik dekat blog tu. Saya suka baca kat blog ni yang bahagian nombor 4 ni. Tips and tricks. Kita pun nak mengajar tips and tricks. Jadi kita tengok-tengok lah apa yang notes yang dibagi oleh Scopus tentang tips and tricks. Okay. Alright, kita nak tengok Scopus discontinue. Ini soalan Aminatul tadi kan, discontinue. Macam mana nak check kat Scopus yang journal tu discontinue supaya kita tahu, supaya kita tak terkena lah scam daripada discontinue journal ni. Okay, dekat website, dekat main website, nampak tak kat bawah tu? Scopus content. Okay, dekat bawah sekali Scopus discontinue source list. Klik kat situ akan keluarlah semua jurnal yang telah discontinue. Kan? Klik kat situ dia akan keluar macam ni lah dalam Excel. So kat sini dapat tahulah, you boleh check. Bagusnya Excel dia buat search. Okay, bila check saya ni, Advanced Science Letter, ternyata jurnal ni top kat Malaysia. Semua orang pergi conference. Masuk conference, masuk terbit Advanced Science Letter. Lepas tu dah discontinue dah. Sebab dia pun tak jaga kualiti. Dah lah discontinue. So you boleh search lah kalau nak dapat check betul tak jurnal yang kita nak hantar ni dalam kategori continue discontinue. Check siap-siap kat sini. Okay, contohlah saya nak dapat confirm kan. Memang tengah top jurnal ni Advanced Science Letter. Saya pun type Advanced Science Letter. Okay, saya pergi dekat jurnal ni. Okay, nampak tak Advanced Science Letter, saya klik. Nampak tak kat sini? Okay, coverage discontinue Scopus. Saya saja nak tunjuk macam mana rupa kalau jurnal tu discontinue. Macam ni maklumat dia. Advanced Science Letter, nampak? Coverage discontinue in Scopus. Nampak dia tulis tu. Coverage discontinue in Scopus. Yang ni memang confirm, you jangan hantar. Okey, sebelum saya masuk kat Simago, ada soalan nak tanya? Dekat Scopus boleh tukar affiliation ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau boleh macam mana, memang kita boleh pergi dekat account kita, memang dekat maklumat tu kita boleh tukar affiliation kita. Memang boleh. Cuma admin tu bagi bukanlah terus immediate kadang-kadang tengok berapa ambil masa juga tukar affiliation tu. So dekat account kita ni, saya patah balik sikit tak ada spesifik tu lah. Soalan tu saya tak ada betul-betul slide yang tu. Cuma dekat kalau kat account saya tadi, macam kat account Habibin tadi, sekejap saya try buka balik Okay, account Habibin ni tadi, so dia ada maklumat dekat sini. So dekat maklumat kat sini, ada area dekat bawah ni kot, saya dah screenshot. Dia dekat bawah tu kita boleh boleh minta apa kita boleh add dua nama. Katalah kadang-kadang kita punya artikel kadang Habibin NF, kadang-kadang Nurul Fazli, Age.
Jadi kita boleh merge kat sini. Okay, nampak dekat view more ni, cuba klik kat bawah. So maklumat tu ada kat situ nanti. So you boleh nak tukar affiliation. So dia ada admin dia. You take note kat situ nak tukar affiliation daripada mana ke mana. So dia ambil masa sikit lah nak tukar affiliation tu. Okay, keluar discontinue, jenis tu boleh di-continue lagi tak? Biasanya jarang lah. Akan ada, tapi biasanya kalau universiti punya jurnal mungkin. Kalau jurnal perseorangan tak lah. Kebiasaan dia Kamalul memang jarangnya tak lah. Okay, kita tahu kenapa jurnal tu discontinue. Kebanyakan jurnal discontinue tu semua disebabkan profit oriented. Kebanyakan dia operator oriented dan kebanyakan dia adalah yang buat special issue. Suka sangat buat special issue. Okey, kemudian special issue saja nak buat special issue. Satu isu kena bayar RM3,000 nak dapat duit tapi kualiti tak jaga. Orang special issue ni kena faham special issue bukanlah conference. Okey, special issue ni bila kita nak buat satu special issue, contoh masa kena COVID-19 itu kita nak buat special issue COVID-19. Kan? Jadi kita jaga kualiti juga. Ini main terbit je kan, artikel banyak nak buat duit, dapat release, quality out, jadi citation berkurang, tak ada orang rujuk, memang discontinue lah. Bukan kata tak boleh, boleh, tapi kita tahu publisher siapa. Kalau publisher top publisher tak discontinue isunya. Universiti ada beberapa universiti kan, jadi universiti tu jaga balik jurnal tu. Saya yakin kalau dia jaga balik, cuma lepas discontinue tu ada waktu edah dia. Tak silap saya lepas discontinue tu 3 tahun paling cepat. 3 tahun tu tak boleh mohon. Lepas 3 tahun tu baru dia boleh mohon semula untuk dapat pengiktirafan Scopus. Bukan hari ni discontinue, esok boleh mohon balik, tak. Dia adalah waktu penalti dia. Tak silap saya 3 tahun. Okey, kita pergi pada Scopus yang kedua, tetapi dia menggunakan platform daripada Simago. Okey, Simago ni Elsevier. Scopus tu Elsevier, Simago tu Elsevier. Tapi maklumat yang tepat, accurate, yang detail, yang update dekat website Scopus lah. Simago ni bagus. Cuma dia straightforward, dia bagi maklumat kita tentang H index dan juga Q1 to Q4. Cuma dia update lambat sikit je. Bukanlah obviously lambat sedikit saja. Okay, ni dia punya link website Simago. So you all boleh pergi dekat website ni lah, www.scimago.com/index/index.php. Ni rupa dia. Inilah rupa dia, color dia. Okay. So ada journal ranking, ada country ranking, ada VIS tool. Biasanya kita pakai dua ni lah, journal ranking, country ranking, dengan nak buat search kat bawah ni. 1, 2, 3 yang saya level kat sini lah. Okay. Kita nak buat journal search. Okay. Journal search type bila kat sini. Type bila journal apa yang nak type. Kat sini pun kita boleh check sama ada jurnal tu betul jurnal Scopus ataupun tidak. Boleh check kat sini. Katakanlah saya type International Journal of Lymphedema, saya klik search. Ada, terbuktilah jurnal dia berindeks Scopus. Dia ternyatalah. Simago tak baca Web of Science ya. Simago cuma baca Scopus sahaja. Kalau kebetulan sebab dia memang dua-dua. Jurnal tersebut dua-dua indeks dia ada. Scopus pun ada, Web of Science pun ada. Okey, kita dah confirm kat sini, kliklah jurnal ni. Okey, saya rasalah dah akan bagi maklumat sedikit daripada Emerald. Okey, ongoing. Ongoing maksudnya aktif lagi. Jurnal ni masih lagi berindeks Scopus. 24 H index. Semakin tinggi H index, semakin strong lah. Semakin berkualiti lah jurnal itu. Okey, kita tengok performance dia. Bila kita pergi dekat jurnal ni, kita panggil scroll down bawah homepage tu, kat bawah-bawah tu banyak lagi tau maklumat dia. Okey, apa maklumat kat sini? Okey, maklumat kat sini kalau warna hijau macam 2018 kan. Warna hijau Q1, warna kuning Q2, warna oranye Q3, warna merah Q4. So jurnal ni kebanyakan dah Q1 and Q2 lah. Okey, cuba kita tengok performance kat bawah. Semua meningkat kan? Nampak meningkat. Okey. Tapi kita tengok dekat sini, international collaboration dah mula menurun. Jadi bermaksud kalau you nak hantar dekat jurnal international, journal of lymphedema ni, kelemahan dia adalah kurang collaboration. Jadi kalau kita nak hantar jurnal ni, kita kena melibatkan penulis antarabangsa juga. Sebab itu yang dia nak sekarang ni. Sebab performance dia tengah jatuh. Of course, mana-mana artikel yang buat collaboration, dia akan terima sebab nak pulihkan balik dia punya graf. Okey, ni kelebihan yang dekat Simago lah. Okey, kalau nak pergi kat jurnal tu, pergilah table of content macam biasalah kan. Tengok dekat volume ataupun nak buat advanced search boleh. Okey.
Jadi kat sini kita boleh dapat cara ni kita dah tunjukkan ni kan. Esok kita akan pergi detail lagi. Okay, tadi kita dah terus search by title lah. Search by name, journal name. So kita nak buat journal ranking pula. Nampak tak kat atas tu, journal ranking. So kita boleh klik journal ranking tu. Klik je journal ranking tu. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, saya berminat nombor 1, saya nak pergi dekat country ni, kat country lah. Saya pilihlah Malaysia. Buat pengetahuan semua, masa saya buat slide ni, kita ada 95 jurnal daripada Malaysia. Malaysia yang jurnal yang berindeks Scopus ada 90. Wajiblah kita kena tahu kan. Jadi sebelum kita pergi jauh-jauh, kena tahu dulu jurnal-jurnal yang berindeks Scopus dekat Malaysia. Tengoklah kat sini kan. Okay. So kita boleh buat filter lagi. Kita tak pergi all subject area, all subject kategori pun tak. Terus pergi country. Jadi campur semua bidang ni. Semua bidang Scopus bercampur ada 95 jurnal. Jadi kita nak buat filter sikit lah. So saya buatlah filter kepada business management accounting untuk all subject area. All subject kategori saya pilih strategy and management. Kat sini tinggal 2 je. Kategori ni strategy and management ada 2 jurnal saja. Dua-dua ni adalah Q4 kan, warna merah Q4, kalau orange Q3, kalau warna kuning Q2, warna hijau adalah Q1. Okey, dalam kes ni dia Q4 lah. Kategori jurnal kat Malaysia tapi strategy and management kan dia dalam subject area business management accounting. Okey, kemudian kita nak try bidang lain pula, bidang social science tapi linguistik. Linguistik ni bagus nampak ni. Okey, jurnal ni Q2 kan, tapi sekarang ni bukan Q2 dah Q1 dah jurnal ni. Okey, tengok jurnal-jurnal ni, Gemar Online Language, Trigger L Language, Linguistic, Literature, Asiatik, Kemanusiaan. So empat ni adalah duduk dalam kategori Social Science, Linguistic and Language. Jurnal daripada Malaysia. Okey, katalah saya nak pilih trial and explore nombor 1 ni kan, Gemar Online Journal ni. Klik dekat jurnal ni. Okey, dia akan keluar paparan ni, nampak ongoing, masih lagi aktif. Kita klik dekat homepage. Sebelum tu dia punya action date 12. Klik dekat homepage. So homepage akan keluar lah. So kita tahulah Gemar Online ni daripada UKM. Okey, so dekat sini kita nak explore, biasa kita klik achieve lah kalau nak explore. Nampak kan, jurnal tu dah Q1 bukan Q2 lagi dah. Okey, klik dekat achieve tu. So ada beberapa jurnal-jurnal yang terbaru. Katalah saya pergi yang jurnal terbaru kat sini. Okey, saya klik dekat yang terbaru tu. So akan keluarlah semua judul-judul yang jurnal yang terbaru. So jurnal ni semua apa kita panggil full text open access. So kliklah mana-mana jurnal yang berkenaan akan dapat full text. Katalah artikel yang pertama tu saya klik. So saya dapatlah full text. So kalau ada gambar senyum tu buktinya dapatlah full text. Okey, country ranking lagi. Kita saja nak tengok country ranking. Tadi journal ranking. Jadi kita terus explore journal ranking. Sekarang ni country ranking. So dekat sini kita tengok country ranking yang paling tinggi adalah US. Kemudian China, UK, Jerman, Japan, France yang ke-6. Kita tengok Malaysia. Malaysia ranking yang ke-34. Okay, kalau kita nak tulis artikel, okay, memanglah bagus cari ranking yang tinggi kan. Yang kalau macam ni tak sombong lah, Hong Kong, Singapura, Portugal, Norway, Greece. Tapi kalau kita collaborate dengan negara yang United States, China ni mungkin susah sikit lah kan. Okay, dia nak engage dengan kita kan. Kalau tak boleh, try lah kita. Kalau you nak collaborate dengan South Africa, mesti dia nak. Sebab dia tahu Malaysia ranking lagi tinggi pada dia. So New Zealand ke, Argentina ke, Ireland ke. Kan? Dalam kes ni kita kena proud jugalah Malaysia ranking yang 34 lah dalam penerbitan artikel jurnal berindeks Scopus ni. Okay, ni performa Malaysia lah. Mungkin sekadar tunjuk macam tu je lah kan. Okay. Alright. So kalau kat Malaysia ni bidang yang paling tinggi adalah engineering. Diikuti oleh bidang lain-lain lah. Material science, medicine, physics and astronomy. Kemudian dari segi social science juga. Okay. Okay, Scopus discontinue. Nampak contoh. Saya cubalah kat sini saya type kan. So kat atas ni kita boleh type. Contohlah saya type jurnal ASEAN Social Science. Nampak tak? Saya nak tunjuk ni bukan apa. Nak you tahu macam mana rupa discontinue. Nampak ni. Bila tulis cancel, discontinue lah tu. ASEAN Social Science dah cancel. Tak okay. Sejak 2015, dia dah cancel dah. Dia bukan lagi Scopus. Saya try advanced science later. 2017 lagi dah bukan lagi Scopus. Okey, Jurnal Rubber of Malaysia. Sayang jurnal Malaysia ni. Nampak lembaga getah Malaysia. 2017 dah start cancel dah. Dah bukan lagi berindeks Scopus. Dia bukan masalah apa Jurnal Rubber Research ni. Mungkin tak ada admin yang betul-betul monitor jurnal ni lah. Mungkin ada urusan lain yang lebih penting rather than menjaga jurnal ni.
Akhirnya jurnal ni dah discontinue. Okey, jelas kita dah cover dua database yang paling besar, iaitu Web of Science dan Scopus. Okey. Setakat ni ada soalan nak tanya? Kita dah selesai dah dua database besar, iaitu Web of Science dan Scopus. Okey. Okey, Web of Science lah ada website dia kan. Scopus kita try dua website Scopus dan juga website Simago. Okey. Next platform adalah Era. Next platform adalah Era. Sedikit latar belakang tentang Era lah. Kita nak cover sikit supaya kita mengenali Era ni. So Era ni dia adalah daripada Australia. So Malaysia pun ada index juga. Nama dia MySite. Itu Malaysia. Kalau Malaysia MySite. Kalau Australia dia ada Era ni. So kenapa tiba-tiba kita mengiktiraf Era ni? Okey, ada isu dulu kan bagi student khususnya, susah student ni nak tembus Scopus. Okey, jadi ramai pelajar PhD, okey, bila nak hantar untuk syarat graduat, tak ada artikel jurnal yang berindeks Scopus. Maka di situlah menjadi salah satunya lah factors. Mungkin ada faktor-faktor lain. Salah satu faktorsnya adalah kita mencari indeks yang ketiga, iaitu Era. Ketika itu MySite belum lagi aktif. Okey. Jadi ini Era based pada Australian Research Council from Australia lah. Dipanggil sebagai Excellent Research Australian. Era. Okey. Ni sedikitlah objektif. Objektif ni you all boleh baca lah. Sama juga dengan orang kata indeks-indeks yang lain seperti Web of Science, Scopus dan MySite nanti. Ini sekadar bacaan untuk dapat maklumat yang lebih. Okey. Di sini Era boleh menggunakan. Sebenarnya Era tak ada website. Era tak ada website yang macam kita buat Web of Science dengan Scopus tadi dan juga Simago yang boleh search. Tak boleh. Jadi Deakin University ni mengambil satu efforts yang mana menyediakan satu website memudahkan kita nak semak betul tak jurnal ni berindeks Era. Okey. Jadi pergi dekat link ni. Cuma itulah biasalah universiti ni kadang-kadang update lambat sedikit. Okey. Jadi boleh search and by field dengan journal name atau ISSN atau Era ID sendiri. So kita pergilah dekat website ni. Okey. Macam ni lah rupa website tu. Kan. Jadi kita nak explore satu-satulah. Kita nak tengok macam mana pula kategori yang pertama ni, ANZ, Field of Research. Okey, klik yang ni. So klik ini dia keluar macam ni. Beza sikit. Ni. Ini pun sebab Deakin University yang ambil efforts. Nanti saya tunjuk. Kalau dekat original, Era list macam mana. Nanti saya tunjuk. Okay, tapi sebelum tu kita explore Deakin University sebab dia dah buat platform ni. Okay, dia ada by code. Jadi you kena tengoklah code. Kalau code nombor 1 ni matematik. So matematik ada berapa? Ada pure math, applied math, numerical, computational mathematics, statistik, mathematical physics. Ada mathematical science. Okay, jadi kena scroll down lah. Tengok. Saya suka bidang yang ke-15 ni lah. Iaitu Commerce, Management, Tourism and Services. Ada kategori 1501 iaitu Accounting, Audit and Accountability. Okay, so saya klik 1501 tu. So dia kesenaraikanlah jurnal-jurnal yang duduk dekat 1501, Accounting, Audit, Accountability. Ada Journal of Accounting, Finance and Business Study, Academy of Accounting, Financial Study Journal, Accountancy Business. So banyaklah jurnal-jurnal accounting kat sini. So saya minat yang tengah-tengah tu, Accounting, Audit and Accountability Journal. Saya klik. Tapi malang di sini tak ada button untuk hyperlink. Dia sekadar bagi maklumat je. Okey, inilah semua jurnal yang berindeks Era kategori accounting. So saya nak pergi kat website tu macam mana? Yang tadi semua boleh hyperlink kan? Tak, kat sini tak boleh. You kena copy lah Accounting, Audit and Accountability Journal. So copy lah. So copy kena paste kat mana? Kat Google lah. Okay, paste. Lepas tu klik enter. Jadi kita tahulah jurnal ni dekat Emerald rupanya. Oh, Emerald ni. Emerald steady lah. Walaupun Emerald, tapi kita tengoklah. Mungkin kat sini ada banyak indeks. Mungkin boleh jadi dia Web of Science Index. Dan pada yang sama dia Era Index juga. Okay, kita pun klik lah Accounting, Audit, Accountability Journal tu.
So pergilah dekat jurnal dia. So kita boleh explore dekat TOC dia, table of content. Tapi sebelum tu cuba tengok. Dia ada impact factor. Ingat tak yang saya cover hari Ahad minggu lepas? Kalau impact factor merujuk Web of Science. Kalau site score itu Scopus. Kalau jumpa apa tu site score? Maksudnya ini adalah nilai untuk Scopus. Impact factor adalah untuk Web. Jangan tanya Scopus berapa impact factor tak? Impact factor tu sesuai untuk Web of Science. Kalau site score itu adalah Scopus. Bila jumpa site score itu bermaksud jurnal ni Scopus. Jumpa impact factor maksudnya jurnal ni adalah Web of Science. Okay, nampak? Jurnal ni, kalau tengok keseluruhan indeks dia, tadi ada Web of Science, ya. Scopus pun ya. Dia ada era juga. Jadi jurnal ni tapau semua indeks. Web of Science indeks ada, Scopus indeks ada, era indeks ada, tiga-tiga indeks dia ada. Okay. Okay, kalau nak explore, bolehlah explore lah jurnal ni. Tengok yang terbaru, klik PDF. Okay, boleh download ke tak? Okay, boleh tengok lah nanti kan. Kalau kata dia open access, boleh download lah. So saya saja je type Malaysia kat sini lah. So nak tengok berapa banyak jurnal-jurnal kat jurnal ni lah. Kat jurnal ni daripada Malaysia. Ternyata ada. Okay, ada 249. Kan. So jurnal yang AAA ni, kan, Accounting, Auditing, Accountability Journal, jangan surprise pula. Dah ada 249 artikel daripada Malaysia sendiri. Jadi katalah saya minat artikel ni kan sebab nampak logo open access kan. Propose model for unit trial wakaf and parameter for the application. Saya klik PDF dia, dapat full text. Kenapa dapat full text? Sebab artikel ni adalah open access. So dapatlah full text. Okay. Yang tu faham tu. Jadi kita boleh search yang pertama. Okay, kita try search yang kedua pula. Search yang kedua ni tadi dah pakai field of research. Sekarang ni kita pakai journal name, ISSN atau era ID. Klik yang tu. Okay, kita kat sini dah tahu nama jurnal kan. Kita copy paste je lah jurnal tadi. Accounting, Auditing and Accountability Journal. Klik search. Jadi dia keluar macam ni lah. Dia keluar lah. Buktilah. Jadi kat sini kita boleh tengok lah. Kalau you kata, kawan kata, ni jurnal era index ni. Kita check dulu. Betul tak jurnal ni era index? Okay. Okay, dekat sini dia punya bukti betul. Kalau nak explore, terpaksa guna macam tadi balik lah. Buat search. Okay, sekarang ni yang ketiga pula. Search journal name atau SSN. Okay, right. Okay, kita nak boleh journal kat sini kat website. Ni yang original kan. Tadi dah Dikin dah buat. Tapi yang kalau asal senarai journal index era ni, kita pergi website ni. www.arc.government.gov.au/excellence sengkang research Australia era 2018 journalist. Macam mana dapat link ni? Saya dah bagi link ni lah. Okay, dekat website ni, website dia. Inilah website daripada Australian punya index ni. Okay, kita tengok ni. ARC. ARC has released an era 2018 list journalist. Maksudnya era index 2018 lah. Untuk yang kami ni mungkin adalah 2023 punya journalist. Okay, klik dekat era list ni. Dia dalam bentuk Excel. Itu je. Ya asalnya, inilah yang asalnya. Kalau nak tahu berapa banyak jurnal index era, betul ke jurnal ni index era? Kena download kat sini, kena search dekat Excel tu lah. Kita download, jadi kita search lah, nak check betul tak ada kan. Okay, mula-mula yang ni. Yang tu last kali bila nampak kat sini nampak macam tak best kan. Dikin bantulah set up kan yang dia buat ni. Okay, yang dia buat ni adalah Dikin buat ni. Okay, yang Dikin University memang dia buat yang ni because of sebab yang maklumat dia ada dalam government tu. RC tu cuma dalam bentuk website. Jadi kita permudahkan website supaya senang orang tahu jenis tu berindeks era ataupun tidak. Okay. Okay, kemudian kita sambung. Okay. Ni website yang kita pergi tadi kan. Kita klik dekat sini dapat dia punya list era tu lah. Okay, dah selesai dah era. Ada soalan nak tanya? Untuk era index, ada dua platform. Pertama, terus pergi dekat website dia. Downloadlah senarai jurnal-jurnal yang berindeks era ataupun gunakan platform Dikin University lah. Boleh search by bidang, search by nama jurnal supaya kita tahu jurnal tu adalah berindeks era. Cuma indeks era tu dia masih lagi, kalau tanya saya, jauh ketinggalan database Scopus dengan Web of Science lah. Okay, so far so good. Okay, kita pergi yang terakhir. Terakhir yang malam ni. Database yang keempat adalah MySite. Kita patut berbanggalah. Malaysia, kalau tanya saya lah kan, walaupun belum tunjuk, saya beritahu lah, MySite jauh lebih bagus daripada era.
Okey, jadi kita boleh juga terbitkan artikel kita daripada Index My Site. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ni dia punya link www.mysite.my Malaysia pula kan .my. Okey, ni latar belakang sedikitlah tentang My Site Okey. My Site or Malaysia Citation Index juga dipanggil sebagai Malaysia Citation Index. My Site will provide access to bibliography as well as full text content of scholar journal published in Malaysia. Itulah kebanyakan yang jurnal yang publish kat Malaysia. Buat pengetahuan semua, ada juga jurnal yang based pada Indonesia, tetapi jurnal tu collapse dengan jurnal dengan universiti di Malaysia. So dia juga dapat My Site. Jadi sekarang dah masuklah My Site juga menerbitkan beberapa jurnal yang based pada luar negara. Dalam yang pengetahuan saya daripada Indonesia. Tapi bukanlah orang kata 100% sebab dia adalah buat collab juga dengan universiti di Malaysia. So kita jurnal tu kita bawa masuk untuk dapatkan pengiktirafan My Site juga. So ada semua bidang sains, teknologi, medicine, social science and humanities. Okay, My Site will provide citation and bibliometrics lah. So now kita ada lebih kurang lebih daripada 500 Malaysia journal lah. So selain daripada tu, selain daripada kita dapat identify journal, kita boleh dapat identify expertise, areas for possible collaboration. Kita nak buat stimulate use and citation pun boleh. Senarai citation pun kita boleh tengok. Okay, dia database kan. Sebab tu dalam tajuk kita pakai malam ni adalah database Web of Science, Scopus, ERA dan My Site. Okay, ini rupanya. Inilah rupanya. Kalau you pergi dekat website www.mysite.my, inilah rupa interface dia. So ada general search, ada advanced search, ada journal citation report dengan contact us. Okay, kat sini kita nak explore mana? Kita explore semualah, supaya you all faham kan. So kita pergi kat general search dulu. Macam ni lah rupa dia. Macam ni lah rupa general search dia. So kita boleh search, ada 5 tu kat situ. Nak search by article, pakai keyword je. Ni atas ni search by keyword lah. Lepas tu search by authors boleh, search by journal boleh, search by affiliation boleh, nak search by SSN pun boleh. Kalau tanya saya yang best, of course lah dekat atas sekali kan, search article. So dekat situ dia tunjuk sikit contoh nak buat search. Contoh buka kata bibliometric study, tutup kata koma, bibliometric study or biblio. Kalau tanya saya tak pakai yang tu pun tak apa. Pakai search macam biasa. Macam mana you search dekat Google, macam tu you boleh search kat sini. Okay, general search article. Saya nak tunjuk kat sini lah. Katalah saya buat kat situ, strategic balance scorecard dengan automotive. Saya ikut kat sini lah. Jadi keyword kat sini nampak mesti ada strategic balance scorecard dengan automotive. Okay, saya pun klik search. Dapat artikel tu nampak bawah tu. Guna ni dapat artikel ni lah. Strategic balance scorecard system for Malaysia automotive industry. Ni artikel saya sendiri lah sebenarnya. Okay. Boleh download full text. Kebanyakan My Site semua boleh akses. Kebanyakan dia boleh akses. Okay, download full text, dapatlah full text. Ini nampak ni. Artikel ni lah strategic balance scorecard system for Malaysia automotive industry. So jurnal Malaysia Research Journal adalah jurnal daripada fakulti saya sendirilah. Sebab tu saya support jurnal universiti pada tahun 2012 tu saya submit artikel saya di sini. Okay, kita pergi yang kedua, general search by authors. Okay, sampai sebelum tu kan. Jadi kat sini macam-macam ni, jangan terlepas peluang untuk nak search lah. At least you mengenali jugalah artikel-artikel dekat Malaysia My Site kan. Search je lah berdasarkan apa-apa keyword yang sesuai dalam bidang lah. Okay, kita try yang kedua pula. Okay, search by authors. Okay, saya search nama saya sendirilah. Kan search orang lain pula katakan saya buka dia punya ni kan. Dia punya profile. Jadi saya klik Nurul Fazli Habibie ni. Saya type Nurul Fazli Habibie, lepas tu saya klik search. So kat sini terbaca 2 account. Dia tersplit. Kenapa boleh baca 2 account pun saya tak pasti. Kita pergi akaun pertama lah. So tengok Nurul Fazli ada 11 artikel. Jadi tak banyak lah. Saya memang tak banyak lah. Tapi ada lah orang kata support My Site. Saya ada 11 artikel daripada My Site. Ada 11 artikel daripada My Site. Okay, klik dekat situ. Okay, so ada beberapa artikel lah. Semua boleh download. Setiap artikel yang tadi ada berapa semua tu, ada 11 tadi tu, kita boleh download. Tapi kena download satu-satu lah. Katalah saya berkenaan dengan artikel yang pertama, Confirmatory Factor Analysis for Lean Healthcare Practice in Malaysia Healthcare Industry. Ini hantar dekat Journal of Contemporary Issue and Thoughts. Ini pun daripada UPSI. Saya klik download full text.
Dapatlah full text tu. Kan? Kalau yang ni dapat daripada Sains Humanica ni daripada UTM, dapatlah daripada UTM. Okey, ini kita boleh search juga dekat sini. Bila you search tadi kita pergi dekat publication, 11 publication dia. Ni kita tengok ada 3 citation. Okey, ini yang berlaku sebenarnya lah. Kenapa ramai researcher dan juga lecturer Malaysia tak hantar dekat my site. Sebab citation slow. Bila jurnal kita terbit dekat Malaysia ni, kalau dia tak buat marketing, memang citation dia slow. Saya kat sini saya mengakulah. So terkesan lah. Jurnal-jurnal ni bila saya hantar dekat my site, dia kurang mendapat citation. Kalau jurnal-jurnal yang saya tak hantar through my site, maksudnya Index Scopus dengan Web of Science, banyak dapat citation. Okey, kat sini kita nak tengok yang paper ni lah. Kata yang paper insight dia kan. Paper ni lah, Measuring Innovation Performance Malaysia Automotive Industry. Klik download full text, dapat full text. Okey. Kemudian kita dah tadi dah search by title dah. Search by authors pun dah. Okey. Okey, next. Kita nak buat genre search mana? Artikel dah. Authors dah. Kita try dulu dekat affiliation. Katalah affiliation saya Universiti Pendidikan Sultan Andreas. Saya tengok pun dia pecah 2 account lah. Tapi kita tengok akaun atas lah, 2004 publication. Jadi kita boleh tahulah bahawa kita kat UPSI ada 2004 artikel lah. Okay. So boleh klik kat situ. So akan senarai lah 2004 tu kan. Kena klik next. Katalah saya berkenan artikel pertama tu. Cooperating Teacher Monitoring Move During Internship of Early Childhood Pre-Service Teacher. Klik dah download full text. Okay, dapatlah full text. Full text tak tunjuklah full text tu. Kalau you klik memang dapat full text. Okay, ini kalau contoh tadi saya pergi dekat publication. Tapi kalau nak tengok artikel-artikel yang site UPSI ni ada 411. Kalau klik kat sini pun akan keluar semualah. Jadi semua artikel yang saya tunjukkan ni dia site jurnal ni. Daripada dekat UPSI ada 411 artikel yang site jurnal-jurnal daripada UPSI. Okey, dekat sini kita boleh nak download full text, boleh download full text. Okey. Okey, next genre search journal. Okey, kita dah try dah tadi kan. Artikel dah, authors dah, affiliation dah. Journal belum. Journal belum. Jadi kita klik dekat journal tu, type lah Management Research Journal. Ni saya tahu lah journal ni kan. Kalau kata you tahu, journal ni betul ke my site? Check kat sini. So memang ada Management Research Journal, boleh klik. So ni lah rupa dia. Jurnal ni dekat fakulti saya sebenarnya. So dia ada bagi jurnal website link. Kita klik dekat website link. So dia keluar macam ni lah. Maklumat dekat website tu. Okey, macam biasa lah ada kolom untuk search. Kalau nak search artikel dalam jurnal ni pun boleh gunakan search tu. Okey, kalau nak tengok detail boleh klik dekat archive. Okey. So dekat archive kita tengoklah yang terbaru, kita boleh klik. So inilah topik-topik terbaru. Kalau kita klik PDF dapat full text lah. Kebanyakan jurnal dekat my site ni semua dapat full text. Okey, kita boleh buat search juga. Nampak search kat sini, klik search. So kita kat sini saya search automotive. Ternyata dekat jurnal ni Management Research Journal memang ada topik automotive. So kalau klik dapat full text lah. Okey, kita dah selesai dah kat genre search. Okey, kita nak gunakan advanced document search. Tadi kita cuba genre search. Sekarang ni nak cuba dekat advanced search. Cuma advanced search unik sikit, dia berbeza dengan esok kita tahulah buat advanced search macam mana. Kita go through 7 top publisher kan. Di sini dua simple lah, masukkan keyword lepas tu kategori yang mana. Ini kategori advanced search yang kalau tanya saya kena upgrade lah. Kalau kita tengok advanced search yang lain dah semua dah ke depan dah. Okey, katalah saya type Lean Healthcare. So Lean Healthcare kategori title kan. So kat sini kita boleh pakai satu keyword je. Kalau nak pakai boolean tadi ataupun tak, kena tambah lagi button next lah sepatutnya. Okay, klik search. So ada jumpa 2 artikel lah berdasarkan Lean Healthcare tu kan. Jadi katalah saya minat artikel kat bawah tu, Confirmatory Factorial for Lean Healthcare Practice. Saya klik download full text. So saya dapatlah full text. Jadi dekat my site ni best dia. Kebanyakan semuanya kita boleh dapat free access lah. Maksudnya kita boleh dapat full text. Okey, Journal Citation Report, JCR. JCR ni bukan my site. Ni adalah Web of Science punya. Jadi dulu Web of Science dia share lah. Cuma sekarang ni dah tak bagi. Kalau tengok ni tahun bila ni JCR ni. Ni JCR ni tahun bila? 2018. Kan? Jadi sekarang ni kalau tengok kat my site, kalau saya tanya, saya faham lah kenapa my site tak update benda ni. Kadang-kadang benda ni kena access daripada Web of Science. Jadi menjadi satu kesalahan. Web of Science ni pun tak appear. Jadi kita appear macam ni mungkin jadi satu kesalahan. Kan?
Okay, sebab tu kita tengok sekarang MySite tak update pun dia punya JCR. JCR base pada Web of Science. Sorry, daripada Web of Science, sorry. Okay, download. Dekat platform MySite dia macam-macam, nampak ni. Performance of Malaysia Journal. Last bila 2013. Inilah sedikit masalah dekat MySite ni. Banyak resources yang tak update. Okay, ini senarai jurnal yang daripada Malaysia. Okay. Kita tengoklah macam 3L tu daripada UKM. At least kita tengok nama jurnal tahu daripada universiti lah. Yeah. Okay, dari pecah kategori lah Science, Teknologi and Medicine yang ini. Okay. Kemudian ni maklumat yang lebih detail lah. Kan? Cuma dah tak update dah benda ni. Dah tak ada dah. Ni pada JCR. Kan? JCR 2015 dah. So sekarang ada issue kot sebab tak diberi pun dalam MySite. Okay, ada setengah universiti dekat library pun tak tunjuk dah JCR ni. Mungkin menjadi satu isu tanpa melibatkan kebenaran Web of Science, kita tunjukkan benda ni kan. Okay. Okay. Alright. Ni ada semualah daripada title, SSN, publisher, database, total site, journal impact factor, semua ada. Kan? Sampailah kepada kategori. Okay. Ada soalan dekat Kamalul tanya. Ada orang hantar dekat Scopus dan Web of Science Index saja sebab lebih baik citation berbanding Anders Index. Apa pandangan saya? Tadi saya buktikan. Tadi kan tunjukkan Malul kan. Saya rasa kalau tanya saya lah, the worst lah kalau tanya saya. Saya ada 11 artikel yang dekat MySite. Okay. Kita tengok account saya tadi kan. Saya search my name tadi kan. Nampak kat sini universiti. Ni, this one. Saya dah berapa tahun. First paper saya hantar 2012. Sampai sekarang tengok citation saya dapat 3 je. Jadi jurnal-jurnal yang daripada Malaysia dengan Malaysia sendiri pun kurang site. Jadi kalau tanya saya, memang kadang-kadang jurnal kita ni lah, kalau kita base pada database Emerald berada dekat semua satu dunia ni. Kebanyakan universiti-universiti ada funded sikit, memang dia akan langgan Emerald. Contoh. Tapi kalau jurnal kita kat Malaysia ni, kadang-kadang ialah kita setakat ada MySite, tapi bukanlah satu mekanisme yang orang duduk negara luar macam Argentina, Sepanyol pun tak tahu kewujudan jurnal ni. Disebabkan itu kita punya citation kita sedikit rendah lah. Jadi saya ada sikit lah yang bukanlah kalau tanya saya, ada juga macam saya support local juga kan, Malaysia punya jurnal. Tapi kalau betul-betul ke arah impact, memang saya kena hantar Web of Science dengan Scopus di top publisher. Top publisher memang garanti. Saya punya kat sini saya senyum je. Bila artikel-artikel saya daripada top publisher, tak apa. Saya biar dia. Setahun dua saya biar je. Tapi bila masuk tahun 3, tahun keempat, tinggi dia punya citation. Jadi kalau tanya saya, artikel-artikel yang saya terbit daripada top publisher yang berdiri Web of Science dengan Scopus ni memberi impact yang besar kepada total citation dan action index saya. Kan? Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Ni saya next tadi kita dah cover dah kan. Okey. So download ni tadi, yang ni pun sama. Ini maklumat lah. Malaysia Journal Master List. Okay, ada sikit lah maklumat-maklumat ni kan. Dia punya summary. Tapi itulah dia tak update. Okay, di contact us lah kalau nak tengok. Memang ni lah. Rasanya person in charge yang ni pun dah tukar-tukar dah orang ni. Okay, yang ni saya akan cover besok. Esok kita akan sambung dekat database platform untuk website ni lah. Untuk Science Direct dan lain-lain kita akan cover besok. So hari ni memang kita nak cover sampai MySite je. So kita dah cover Web of Science. Ada dah tadi link dah bagi kan. Jadi pun kita dah buat search by jadi kita hari ni dapat terjawab. Kalau saya nak tahu jenis ni berindeks Web of Science macam ni, senang je, kita ada link dia. Pergi dekat website buat search. Saya nak tengok jenis tu betul ke indeks Scopus, pergi dekat website Scopus atau Simago boleh buat search. Kalau nak buat jurnal betul ke indeks ERA, kita boleh pergi dekat website ERA ataupun daripada Deakin University. Kalau nak tahu jurnal tu betul ke berindeks MySite, kita buka dekat MySite sendiri. Okay. So kita laju sikit hari ni. Ada soalan apa-apa nak tanya? Okay. Adakah kesan atau... Sorry, saya tertinggal. Dia ada bacaan atas tu. Afzan kan? Nak tanya apa beza lanjutan abstrak dengan artikel? Lanjutan abstrak. Kalau dalam bahasa Inggeris apa? Extension abstrak dengan artikel. Okay, saya ada join competition. Okay, saya cuba faham lah, mungkin ada penerangan kat bawah tu. Saya ada join competition, penganjur bagi tahu terbitkan e-proceeding. E-proceeding maksudnya daripada seminar lah. Proceeding bukan jurnal. Tu yang Afzan kena tahu. Proceeding bukan jurnal. Dia adalah artikel seminar. Tetapi lanjutan abstrak, tu kena jelas lah. Lanjutan abstrak tu dalam konteks apalah.
Adakah dia lebih kepada abstract, extension, dia detail sikit berbanding abstract biasa. Mungkin kalau istilah lain dia short communication tapi panggil extension abstract. Mungkin extension abstract mungkin satu muka surat saja atau dua muka surat saja. Tapi boleh masuk proceeding. Boleh? Memang saya ada jumpa, memang ada proceeding boleh satu dua muka surat saja dan artikel daripada seminar lah. Yang pernah saya jumpa dalam bidang medik, satu perenggan saja. Kan? Adakah artikel yang kita dah hantar untuk competition itu akan diterbitkan dalam bentuk artikel atau hanya abstract? Proceeding lah. Dia panggil artikel proceeding. Macam kita pergi conference, kan? Macam kita pergi conference kan dapat masukkan proceeding kan? Tapi format of proceeding dia adalah extension abstract je. Kan? Dia proceed, dia bukan artikel jenis. Dia bukan artikel jenis. Saya kurang jelas kat situ. Ada kesan ke atau kalau saya nak cuba guna artikel yang sama dan saya hantar pada conference lain. Kesan dia turning in lah. Tu je. Zan, isu dia turning in. Kalau kita dah hantar tadi kan, abstract lanjutan tadi tu, okey, lepas tu terbitlah online. Sebab dia tadi kan e-proceeding. Dia terbit secara online. Katakanlah kita ambil, katakanlah dalam tu ada 3 perenggan. Ambil 3 perenggan tu masuk dalam artikel kita. Walaupun artikel tu artikel kita nak hantar artikel kat Emerald contohnya, dia akan detect dekat turning in lah. So sebenarnya idea boleh ambil, tapi kalau nak ambil word by word tu nanti kena impact dekat turning in lah. Sebab artikel tu sudah terbit. Okay, extended abstract kan. Okay. Kalau tanya saya, kalau dalam thesis pun kena detect. Thesis pun kena detect lah. Cuma kita proof dalam thesis bahawa ini adalah kita punya one of the related dengan kita punya PhD. So bila PhD kita boleh minus. Tu maksudnya kalau hantar thesis tak ada masalah, kita boleh minus. Tapi kalau kita nak hantar artikel tempat lain, katalah nak hantar artikel jurnal buat dalam 5 page, sebahagian kecilnya kita ambil daripada e-proceeding ni. So dia akan memberi kesan, yes. Sebab dia akan terkait pada impact factors lah. Impact factor pula, turning in. Isu dekat turning in. Dapat tu Afzan? Dia bukan yang sekarang ni, Afzan ni tak dapat artikel jurnal pun. Dia panggil artikel proceeding. Artikel juga, artikel proceeding. Cuma artikel proceeding biasanya tulis 5 muka surat ni kan. Tapi kat sini format artikel proceeding di sini adalah bentuk extended abstract lah. Kan? Dapat Afzan? Dapat. Cuma saya nak tanya sebab saya nak gunakan artikel tu untuk ke conference. Jadi macam yang tu competition kan. Jadi nak conference sesuai tak ataupun saya kena guna yang lain? Biasanya extended abstract ni tak banyak kan? Sikit je kan? Macam saya hantar pun dekat 10 page jugalah. 10 page juga walaupun extended abstract. Dia macam ni. Simple je. Kalau hantar 10 page, issueskan turning in. Jadi setiap publisher bila kita terima je artikel untuk secure punya part dia akan buat turning in. So kalau turning in kita memang sama tinggi lah kan. Biasanya cut off dia pakai 30% kan. So more than 30% jadi isu lah. So the best part is kalau kita nak hantar kat tempat lain tu kita buat modified sikit lah. Tambah satu subtopik ke, tambah diagram ke, buat table ke. So kita tak boleh keep simply copy and paste. Walaupun tu adalah dua-dua daripada sumber kita, tapi kita tak boleh duplicate. Artikel tak boleh dua, maksudnya artikel yang sama terbit di dua tempat. Tak boleh sebenarnya. Okey. Faham. Terima kasih. Okay, right. Jadi kalau isu dia macam inilah kan. Memang logik dia sekarang ni banyak orang bincang. Boleh tak saya hantar dekat jurnal tu dalam bahasa Melayu? Okey. Kemudian saya translate dalam bahasa Inggeris. Okey kan? Kenapa nak buat translate? Yalah ada orang nak baca bahasa Melayu, ada orang nak baca dalam bahasa Inggeris. Okey. Tu sebenarnya terjemah saja. So bukan kira jurnal yang kedua. Dia tak kategorikan jurnal yang kedua. Kalau you terbit buku pun, dah terbit buku bahasa Melayu, lepas tu translate dalam bahasa Inggeris. Adakah dia ada 2 buku tak? Dia masih lagi 1 buku. Kategori dia 1 buku. So 1 buku tu cuma translate daripada bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris. Kan? Kalau kita panggil pun, kalau orang tukang translate tu penterjemah kan. Kita tak panggil dia sebagai penulis buku, penterjemah. So kalau kata you tulis satu buku bahasa Melayu, nak translate ke dalam bahasa France contohnya, okay, kita bukan you akan ada 2 buku, 1 buku je. Satu lagi you terjemah daripada bahasa Melayu ke bahasa Perancis. Macam artikel juga, kalau you hantar satu artikel dah terbit dekat e-proceeding, lepas tu nak hantar dekat jurnal ABC pula, tapi kita check benda yang sama.
Tu cuma kita bincang, kalau dalam format artikel kita panggil version. Kita tak panggil 2 artikel, maksudnya you ada beberapa version. Jadi sebenarnya, tapi kalau dunia akademik kita panggil tak profesional lah. You menerbitkan artikel yang sama di 2 tempat. Kalau macam saya buat juga, Afzan. Saya pergi proceeding, kemudian artikel proceeding tu saya upgrade. Agak overhaul jugalah saya upgrade. Kita tambah lagi citation. Sebab tu saya suka pergi conference ni, saya punya slide muka surat tak banyak. Kadang-kadang 4-5 muka surat je. Sebab saya fikir yang lebih penting adalah artikel jurnal. So saya pergi conference tu more on dapat idea lah. So lepas tu saya ambil, tambah baik, balik saya extend lagi jadikan artikel jurnal. Jadi kalau tanya saya lah, kalau ambil logik dia kan, kalau biasa artikel jurnal saya hantar dalam 13 atau 12 muka surat. Jadi nak ulangkan 30% tu, contohlah kalau saya pergi proceeding tu, so dalam 4 muka surat. Jadi 4 muka surat jadi sampai 13 muka surat. You pun tak adalah ambil semua kan, ambil sikit-sikit je. Saya rasa bebas daripada teknik in. Jadi kalau asal 4 muka surat, tapi convert tambah jadi dah 12 muka surat. Saya rasa kat situ ia akan bebas lah. Maksudnya artikel tu akan dapat terbit sebab bila kita cross check turn in less daripada 30%. Tapi kena tengok juga. Ada setengah tu tak letak 30%, dia kurangkan lagi 25%. Ada yang saya jumpa tu bawah 20%. Jadi lagi tough lah Semakin kecil turn in tu, semakin every single words yang kita, atau every single sentence yang kita buat tu, make sure jangan copy and paste lah. Okay, ada soalan lain? Anything soalan yang berkaitan dengan Web of Science ke, Scopus ke, Era ke, MySite. Buat masa ni lah, ada dengan bunyi kan, dengan kita punya Era kan. Buat masa ni Era masih lagi diiktiraf lah. Walaupun kalau tanya saya pun sebenarnya kita perlu memperkasakan MySite saja. Jadi tapi buat masa ni kalau ikutkan ranking atau Myra University masih lagi mengiktiraf Era, walaupun markah Era tu jauh beza antara Scopus dengan Web of Science. Secara impact besar dia adalah Scopus dengan Web of Science lah. Itu pun dia pecah kategori lagi kan. Ada Q1, Q2 dan sebagainya. Okay. Profile Scopus saya tidak boleh diupdate. Apa maksudnya Aif? Maksudnya tak boleh tukar affiliation ke? Apa maksud profile Scopus yang tak boleh diupdate? Saya tidak boleh klik nama authors. Okey, maksudnya nama author sendiri ke siapa? Author sendiri. You dah ada sendiri tu saya lah. maksudnya you dah ada artikel Scopus dah? Ada. Patutnya kat sini you dah create account belum? Ada. Ada account You cuba type nama ayah saja. Keluar. Tapi bila saya, sebab situ dia tulis ada satu saja. Sebenarnya saya ada banyak lagi lah. Jadi saya nak check, nak update tu lah. Okey, Scopus dia tak boleh update manual. Okey. So dia adalah automatic. So you kena communicate dengan admin dia. Kadang-kadang kita rasa Scopus tapi sebenarnya bukan Scopus. Macam dulu macam student saya lah, dia kata Scopus. Saya kata tak apalah, kita contact lah. You bagi you punya full article, contact dekat admin tu, nanti dia check. Jadi biasanya dia memang particular sikit Scopus ni. Kadang-kadang jurnal kita ni, kalau zaman-zaman saya ada kena satu. Dulu dia kata saya pergi conference, kata artikel je ni masuk Scopus kan. So bila saya hantar, dia kata jurnal ni bukan Scopus, you dah kena dengan dia dah. Betul lah, bukanlah saya kata dalam situasi sama kes macam saya. Tapi memang biasa jurnal Scopus ni dia sama ada dia lambat. Memang lambat kadang kat setahun. Ada satu jurnal tu proceeding berindeks. Okay. So daripada tahun, saya ada satu lagi ni, 2022 terbit bulan 9 sampai sekarang tak masuk lagi Scopus. Dia nak track, dia nak tarik daripada tu masuk Scopus tu depends lah. Tapi kalau daripada top publisher cepat. Kalau daripada top publisher, daripada Emerald, Science Direct, Taylor, yang top publisher ni kadang-kadang belum ada page number lagi pun, forthcoming ke Impress ke dah masuk dah. Dah masuk dah. So jadi kalau tu saya kena standby all the articles and then hantar dekat mereka lah ni. Ya, correct. Communicate Dia yang boleh manual upload cuma Google, cuma macam ResearchGate itu manual lah kan. ResearchGate manual. Kalau Google Scholar pun tak boleh upload, kita just bagi information je. Kan. Nanti lama-lama kelamaan nanti dia bagi link lah. Tu yang the best part kalau Google Scholar ni, kalau kata kita nak add dalam ResearchGate dulu. Baru kita masukkan dulu Google Scholar. Google Scholar akan detect daripada ResearchGate.
Untuk Itu sekolah, trik dia lah, trik manual lah. Tapi kalau untuk Scopus, Web of Science daerah memang tak ada yang konsep kita boleh buat nak tambah ke tak. Itu semua automatic generate by admin sana lah. Atau dengan erti kata lain automatic generate lah. Kan? okay, alright. Faham. Okay, makasih Dr. Fadli. Sama. Okay, itu saya tak nafikan lah. Macam saya pun tak pasti. Mungkin dia terlepas pandang kan. Supaya dia boleh update dalam Scopus. Ataupun sebenarnya ada isu ke. Nanti tak apalah, kita communicate dengan dia. So dia ada admin dia. Kalau dekat Scopus, jangan pergi dekat Simago dekat Scopus. Dekat Scopus, kat account kita tu memang ada ruang untuk kita setting. Bila kita boleh nak ubah, nak tambah lagi authors. Katalah nama kita ada 2-3 nama kan. Bila hantar artikel kan, kadang-kadang depan kita punya last name, lepas tu kita punya first name, ada yang artikel first name dulu, lepas tu last name kemudian. So kita boleh create beberapa account lah untuk jadikan merge account. Okay. Kemudian ada sikit lah macam tadi nak tukar affiliation, kan. Mungkin nak question kenapa artikel you tak masuk dan sebagainya, boleh communicate dengan admin dia. Admin dia bukan buat terus reply, take time juga dia nak reply tu. Ada soalan, pendapat mengatakan tak perlu join conference sebab bazir paper. Kalau tanya saya macam inilah, Kamalul. Kalau you nak pergi conference, contoh IEEE, okey lah. Kan? IEEE ataupun ACM, itu otai-otai punya, memang berindeks lah, proceeding yang berindeks. Okey, tadi bagi saya tak ada masalah. Itu macam bidang-bidang tertentu di antara IEEE, ACM. Itu je lah yang dalam kepala saya tu yang nampak best lah. Dua tu. Dulu Elsevier dia buat conference. Sekarang ni dah kurang dah dia buat conference. Semua dah fokus pada jurnal. Kalau tanya saya lah. Saya lah kan. Saya ni mana lama dah tak pergi conference. Saya pergi conference pun atas tiket orang panggil keynote speaker ke. Tapi keynote speaker pun saya tak hantar artikel lah. Itu saya, tapi tak adalah saya menghalang kalau student saya nak pergi conference bentang lah, tak ada masalah. Cuma mungkin kekangan saya memang saya tak pergi conference dan tak hantar ke conference. Sebenarnya perasaan tu dah lama dah. Mula terfikir, kenapa artikel ni nak hantar kat conference walhal boleh terbit dekat jurnal, kan? Kalau tanya saya memilih untuk hantar kat jurnal daripada dekat conference. Satu lagi, saya dah sedar bahawa penulisan saya tak laju macam dulu kan. Banyak artikel saya buat. Sekarang ni jarang-jarang tulis artikel. Jadi dengan artikel yang tak banyak yang saya hasilkan tu, lebih baik saya hantar di tempat yang lebih baik lah. So di sini kalau tanya saya proceeding dengan jurnal mana lebih baik, jurnal lah. Jadi saya memang memilih hantar ke jurnal. So implikasi kat dia terpulang. Ada orang memang rasa seronok nak pergi conference, nak share ilmu kan. Proceed je. Okay, kalau tanya saya yang tu tak ada masalah. Tapi kalau dari segi ranking, dari segi promotion, kenaikan pangkat ke, nak jadi pensyarah ke, semua jurnal. Proceeding dia memang, kalau tak jurnal saya dalam CV saya dah keluarkan. CV saya panjang sangat. So satu bahagian yang saya tak masuk dalam CV adalah proceeding. Proceeding tak masuk dalam CV saya lah. Bukanlah saya sombong. Kalau kalau nak jadikan CV saya masukkan proceeding, jadi 60 muka surat lah. Yang takkan kita nak minta orang minta kita CV, kita bagi CV saya 60 muka surat. Orang kata apa, dia dah macam buku dah. Jadi antara bahagian yang saya delete yang saya delete dalam CV saya lah, sebagai reviewer saya delete, sebagai chief editor board semua saya delete sebab banyak sangat. Sama dengan proceeding, saya delete lah. Termasuk dengan paper, penulisan artikel-artikel magazine ke surat khabar pun saya keluarkan. Sebab kalau campur tu jadi 60 lebih muka surat saya punya CV kan. Jadi bukan nak menolak proceeding, tapi kalau antara dua, antara jurnal dan proceeding, saya tolak proceeding dulu. Ada lagi tak saya tertinggal soalan? Terima kasih, banyak soalan malam ni. Okey, jadi kita boleh explore lah kan. Jadi sekarang ni semua yang ada kat sini jangan mudah terpedaya dengan maklumat kawan-kawan yang lain. Macam tadi kalau sedar kan, antara favorite saya nak explore ni sebenarnya, kalau you perasan, adalah field, bidang. Jadi kan bila kita type bidang kita dekat Web of Science dan Scopus, dia senaraikan. Jadi kita dah tahu dah, kalau bidang saya bidang ni, berapa banyak jurnal yang berindeks Web of Science, berapa banyak yang berindeks yang dalam berindeks Scopus.
Kat situ kita strategize lah. Okay, nah kita ada beberapa jurnal. So kita kena terokai lah. Kena terokai jurnal-jurnal itu. Okay, jurnal ni kekuatan dia apa? So kebanyakan pattern dia kalau hantar kat sini apa? Jadi memanglah nampak banyak kan 327 jurnal, tapi memang you kena investigate. Kena pergi kat jurnal satu persatu, kat situ you akan nampak kelebihan setiap jurnal tu, di mana peluang dia. Okay, di situlah kita akan dapat jalan kat mana jurnal mana yang kita nak hantar. Dan kadang-kadang kita kena ukur juga. Kalau tanya saya contoh, saya tak berapa terror hantar jurnal kat US. Sebab saya tahu cara penulisan saya seperenggan belum sampai tahap cara penulisan seperenggan dengan orang US. Kalau dalam bidang saya lah. Saya suka contoh dalam konteks UK. UK ni dia punya straightforward kefahaman adalah adakah artikel yang saya hantar ni akan dapat ramai orang baca, download dan cite. Jadi yang tu sebenarnya simple je. Kalau saya menulis artikel tu, saya kena fikirkan macam mana, kenapa, apakah X factors yang menyebabkan artikel tu nanti banyak orang download. Apakah X factors supaya orang search dekat Google dapat jumpa artikel saya. Pemilihan tajuk sangat penting. Jadi kalau orang fikir pula, kalau orang download artikel saya disebabkan dia nak site kat mana? Site finding saya ke, site dekat cadangan saya ke, ataupun site dekat saya punya infografik. Jadi dengan jadual, dengan figure yang kita buat, so akan mempengaruhi dari segi citation. Jadi semua aspek tu memang kita akan kaji lah. Jadi hari ini dari segi aspek penerokaan itu menemukan cara yang betul. Cara yang betul untuk mengenali Web of Science, Scopus, Era dan MySite. Masa yang sama dekat sini tak cukup sampai di sini. Kita dapat confirm tahu beberapa jurnal dengan indeks semua ni. So kita kena buat homework. Nanti kena buat lah. Sebab tu kalau saya dekat universiti, kalau saya buat bengkel, kita buat pecah grup. Pecah grup sakit. Ini grup Web of Science, ni grup Scopus, ni Era, ni MySite. Okay, kita satu fakulti bidang yang sama. Kita keluarkan semua jurnal-jurnal yang memang bidang dengan kaitan dengan kita. Tak cukup dengan tu, setup tu saya tambah kolom lah. Kita buat analisis, kita investigate jurnal ni. Okay, jurnal ni terbit berapa kali setahun. Buat kolom lah. Kemudian jurnal ni siapa chief editor dia. So jurnal ni terima artikel yang macam mana. Artikel bentuk research article ke, conceptual review ke, general review ke, literature review ke. Dan kita tengok bilangan authors berapa paling sikit, berapa paling banyak. Tengok rujukan paling sikit berapa, rujukan paling banyak. Okey, kita tengok tahun citation. Biasanya kalau lama sampai tahun berapa. Kebanyakan percentage adakah 5 tahun terkini. So kita setiap jenis tu kita investigate lah. Jadi bila kita gabungkan tu, jadi kita dapat memang beauty lah. Jadi bila last bengkel tu, kita dapat satu, okay, dalam bidang kita, clear. Web of Science, nilai jurnal dia. Scopus, nilai jurnal dia. Era, ini dia. MySite ni, siap kita buat analisis lagi. Pada masa dan waktu ketika, mana yang kita kena hantar jurnal A. So jurnal ni match dengan jurnal kita. Jadi sebenarnya bila kita dapat mampu extend kita punya 4 database ni, kita lebih faham lah ke mana patut kita menjayakan matlamat kita lah untuk menerbitkan satu artikel, seterusnya akan menjadi double, triple, dan seterusnya akan jadi banyak lah. Kalau macam saya sekarang ni pun saya memperhalusi lah. Saya very very simple. Kalau dah decide saya nak hantar kat jurnal tu, saya tak pandang tempat lain dah. Saya betul-betul custom artikel saya sejibik macam jurnal yang saya nak hantar kat situ. So pattern, tajuk. Kalau penulis authors dia paling banyak 4, paling sikit 2, saya make sure penulis author pun tu. Kalau abstract tu terus start the purpose of this study, saya pun akan start dengan abstract saya the purpose of study. Kalau pengenalan tu ada 3 perenggan saja, saya akan buat 3 perenggan. Kalau artikel ni saya hantar kat situ ada figure 4, ada table 4, saya akan buat ada table 4, figure ada 4. Sebab saya betul-betul nak hantar kat jurnal tu, kita kena make sure yang kita match sampai tahap standard yang sama dengan kehendak jurnal itu. Itu yang saya kena, sebab tu yang kita bincang 3 hari minggu lepas, betapa pentingnya kita kena decide jurnal mana yang kita nak hantar. So bila kita dah tahu jurnal mana yang kita nak hantar dan keputusan kita pilih jurnal itu disebabkan karakter di situ sesuai dengan artikel kita. Capability, kekuatan artikel kita match dengan jurnal itu. Jangan sampai you nak hantar kat Q1. Okay, you tak ikut pun spek jurnal Q1. Tak bedah pun jurnal Q1 tu. Tak tengok pun every single sentence, paragraph dan dia punya visual. Terus-terus buat je. Lepas tu orang kata jurnal Q1 terus submit.
So you tak match. You betul-betul buat, lepas tu terus submit. Padahal kita kena tahu kenapa kita kena tahu jurnal tu dulu. Sebab kita nak siasat jurnal itu, bagaimana kita nak bagi boleh terbit kat situ, kita kena tahu standard dia. So once you dah tahu standard, kalau tak boleh capai standard, tak apa. Jangan terus hantar kat situ. Kita carilah jurnal lain yang mana mencapai standard kita. Tapi saya cakap terus terang kan, kadang-kadang kalau kita rasa nak puaskan hati kita sendiri, memang akhirnya bukan Scopus punya jurnal lah. You nak buat artikel macam ni, nak mudah. Tapi nak Scopus, hakikatnya tak layak pun hantar Scopus. Sebab you punya range tu mungkin my side je, contoh. Tapi kalau you nak jadi lebih baik, kena buang kita punya sifat permudahkan itu. Bukanlah permudah tu tak bagus. Maksudnya kita mudah sampai menghilangkan standard satu-satu jurnal tu. Jadi kita kena akur, kalau kita nak terbit kat tempat dia, kita kena tahu apa yang dia nak. Kalau kita okey dengan apa yang spek standard yang dia nak tu, kita proceed. Kalau rasa tak boleh, jangan proceed. So sebenarnya jurnal ada banyak macam, banyak jurnal. Okey, okey. Ada lagi tambahan soalan nak tanya? Okay, kita still ada masa lagi 5 minit lebih kurang macam tu. Kalau nak tanya apa-apa boleh tanya. Okay. So kita rasanya malam ni ramai juga yang tak masuk jadi hopefully esok ramailah yang masuk. Okay, mungkin malam ni ada urusan Jadi kita akan sambung esok untuk 7 publisher lagi. So besok macam hari ni kita terokai lebih kepada nak dapat ilmu lah. Oh ini kalau tidak, kalau saya tak kongsi slide ni, mungkin ada yang antara kita hanya mengenali Web of Science tapi tak buka pun website Web of Science kan. Tak tahu macam mana nak buat search dan sebagainya. So baru faham in term of Scopus ni ada dua platform. Ada Simago dan Scopus. Okay, dua-dua tu milik Elsevier. Okay. Mungkin ada yang kat sini yang bidang tak pernah tahu pun ERA tu kan. Sebab dah biasa universiti tak perlu hantar dekat ERA, jadi tak pernah buka pun ERA. So hari ni kenal lah ERA kan. Dan yang paling geram juga antara kita termasuklah saya dulu lambat jugalah kan. Kita tak tahu yang kita ada website My Site macam ni. Jadi mungkin hari ni juga mungkin ada setengah orang baru dekat sini lah My Site. Maksudnya kita boleh search My Site lah kan. So kadang-kadang janganlah anggap artikel My Site tu terlalu rendah kan. Tapi kadang-kadang mungkin ada satu researcher ni dia tak biasa tulis bahasa lain. Memang tulis dalam bahasa Melayu je. Dia tulis bahasa Melayu, dia hantarlah kat jurnal dalam yang berindex My Site. Kadang-kadang saya tengok ada juga artikel yang betul-betul standard dia dah macam Q1 dah, macam Web of Science Scopus. Tapi dia tulis dalam bahasa Melayu, sebab tu dia hantar jurnal kat My Site. Jadi saya baca jugalah. Okey, boleh suggest berapa lama nak spend untuk pilih publisher dan jurnal ini? Aminatul, sekejap je. Aminatul kalau join minggu lepas, hari Ahad kan kita pakai Elsevier Finder, yang kita pakai jurnal Nature daripada Web of Science. Okay, kemudian kita gunakan Suggester daripada Taylor dan juga Springer, ataupun kita based on the manual. Manual maksudnya kita memilih jurnal yang kita nak submit berdasarkan rujukan kita. Jurnal yang paling banyak yang kita cite, bermakna jurnal itulah yang patut kita submit. Kerana recommend kalau kita nak hantar dekat jurnal tu, kita kena cite jurnal tu dalam 3 hingga 8 citation. Okay, itu trik dia kan. Kalau nak hantar dekat Emerald, kena make sure reference kita kena banyak dekat Emerald. Kalau nak hantar dekat Science Direct, kebanyakan reference kita daripada Science Direct. Jadi quality citation mempengaruhi ke mana jurnal yang patut kita hantar juga. Okay. Ada pendapat hantar Q1 Web of Science, kalau reject baru hantar Q2. Okay, ini bagi saya formula yang bagi orang, kalau tanya saya betul lah, kalau dia aim to Q1, memang matlamat dia nak Q1. Jadi nak tak nak dia cuba Q1 lah. Dah habis ikhtiar kena reject Q1, tak apalah. Sedar diri untuk hantar Q2. Tapi Kamalul, kita je orang Malaysia je yang kejar benda ni. Saya dah track beberapa sifu saya dalam bidang saya, luar negara, dia tak kejar pun Q1. Apa yang dia kejar kat asalnya adalah kesesuaian bidang tu dari sudut potensial dia. Kalau you nak tahu, salah satu faktor untuk dapatkan Q1 adalah senior. Jurnal tu dah lama. So kalau jurnal tu baru berusia 5-6 tahun, tetapi mempunyai jumlah reader yang besar, okay, potential citation per week, per month, per year yang sangat laju, tapi dia belum lagi Q1 sebab usia dia baru 5 tahun, saya boleh rela hantar jurnal tu.
Saya lebih rela hantar jurnal Q3 dan Q2 sebab saya tahu potential citation dia lagi laju. Kan? Jadi fahamlah kalau jurnal yang Q3 tu kadang-kadang dia baru 5 you nak compare jurnal dah 30 tahun dengan jurnal 5 tahun. Jurnal 30 tahun dah berapa beratus ribu citation dia dapat dengan jurnal 5 tahun. Tapi kalau kita tengok average dia lah, kan? Contohlah kan, kalau macam bola sepak you tengok Messi dengan Haaland. Kan? Berapa average dia score dengan range sebab dia muda, dengan tengok numbers jaringan gol Ronaldo dengan Messi. Kalau you tengok jaringan gol total, memanglah dia orang Messi dengan Ronaldo. Tapi kalau you tengok sekarang ni dari segi sekarang, currents, you nak ke mana? Contohlah lebih kurang macam tu lah jurnal tu. Itu dalam bidang saya lebih kurang macam tu. Kita menilai macam tu lah. So jurnal ni, saya nak dapat banyak citation. Saya nak dapatkan banyak citation. So kat mana saya nak hantar? So saya tengok performance jurnal. Kalau jurnal Q1 ni terkenal dengan otai dia, okey, tetapi bidang saya tak ke sana. Akhirnya tak ada citation pun. Jadi saya fikir kebanyakan orang yang dalam bidang saya, kalau topik ini, kebanyakannya akan baca artikel di mana. So kalau dia akan hantar, kebanyakan semua orang akan baca jurnal kat sini. Jurnal tu bagus lah, okay, promotion. Contoh macam kat Emerald lah. Emerald ramai orang yang pandang CP sikit. Okay, jadi disebab dia banyak Q3 dengan Q2. Jadi tak banyak Q1. Jadi saya hantar kat Q3. Orang duk tanya, Fazil, kenapa saya tak hantar jurnal yang kau biasa hantar Q1 tu? Kau tak tengok perbandingan citation aku. Kenapa? Dalam masa 2 tahun je, citation dekat Emerald ni 3 kali ganda lagi tinggi daripada jurnal yang aku hantar Q1 dekat Springer tu. Contohlah kan, contoh. Jadi tak apalah, untuk topik ni aku try dekat Emerald. Jadi kalau tanya saya lebih pada yang tu lah. Selain saya tengok guru saya lah. Simple je, dalam bidang ni ada guru dia. Saya tengok guru saya hantar kat mana, kat situlah saya hantar. Sebab saya nak dalam kelompok, sebab yelah, kita ada buat research grant sekali, kita ada buat perundingan, consultation. So saya memikirkan tu sebenarnya, saya nak berkawan dengan dia orang. So bila duduk di tempat kelompok yang betul, so bukan sekadar jurnal tu dapat berindeks dan juga di top publisher, tetapi dia antara, tak tahulah, kalau tanya saya lebih mencari benda tu lah. Kadang-kadang student saya nak hantar pun, kenapa nak hantar kat sini? Itulah, betul lah, ramai yang kita punya dekat rujukan kita pun banyak site jurnal kat sini. Itu cara yang sebenarnya yang terbaik juga. Secara natural, tanpa kita sedar, sepanjang kita buat artikel ni, kita selalu cite jurnal tu. Sebenarnya di situlah jurnal yang patut kita hantar sebenarnya. Selain daripada gunakan Finder, Suggester dan Matcher. Saya rasa trik tu ini, tapi janganlah main-main buat artikel kan. Kita memang cari artikel yang bagus. Nak cari artikel, nak buat citation semua based pada Web of Science dengan Scopus punya index. So di situ kita akan menemukan sebenarnya jurnal apa yang terbaik, sangat match dengan tajuk kita. Dan saya pula tengok chief editor, saya punya tip tengok chief editor juga. Kalaulah chief editor saya tu adalah bidang yang sama dengan saya, secara automatik saya memang cite dia. Bukan saya saja bodek nak cite dia tak kan, disebabkan kami ni bidang sama. So memang kalau bincang tentang perkara ni, memang dialah gurunya. Dan saya akan cite artikel ni tanpa memikirkan dia adalah chief editor. Sebenarnya itulah yang terbaik. Maksudnya saya tanpa sedar saya cite chief editor. Tapi lama-kelamaan saya sedar sebenarnya salah satu trik untuk kita dapat terbit artikel jurnal adalah cite chief editor. Kan? Jadi chief editor saya dalam konteks yang saya cuba faham bidang ini. Yang mana chief editor tak boleh hantar jurnal tu. Katalah dia jadi chief editor jurnal ABC. Dia tak boleh hantar dekat situ. Conflict interest. Tetapi kan dia commit banyaklah menjaga jurnal tu. So the first person yang akan review artikel kita adalah chief editor. So saya tahu jadi chief editor yang benda perkara yang dia akan tengok adalah potential bahagian-bahagian tertentu yang boleh membanyakkan dapat citation termasuk rujukan. So masa dia review rujukan tu, dia sedar bahawa artikel ni banyak site dia. Dan selaku manusia biasa, kadang-kadang okey juga ni kan. Aku biasanya chief editor level dia level profesor ke atas biasanya kan, ataupun profesor. Jadi memang KPI dia adalah banyakkan dapat citation. Jadi bila kita cite dia, salah satu kredit mungkinlah dia bias, tapi salah satu factors dia akan lepaskan untuk step yang pertama lah. Step pertama masuk bila dapat artikel kita, dia akan buat keputusan first response. Kita dah bincang last week kan.
First respond dalam masa 3 bulan contohnya, dia buat keputusan untuk artikel kita masuk dekat under review. Because of you cite dia, mungkin menjadikan satu tiket untuk masuk ke stage yang kedua. Kan? Ada tip tak macam mana nak collaborate industri atau akademik dengan Jaya, sebab agak suka untuk buat collaboration. Dia sebenarnya link lah. Kalau tanya saya memang, saya kalau kata nak communicate, kalau nak pasal projek, memang banyak platform lah. Gunakan LinkedIn. LinkedIn berjaya juga sebenarnya. Kemudian memang macam saya memang selalu engage dengan industri lokal kan. Jadi mouth to mouth lah. Jadi kadang-kadang kita kata biasa tulis artikel lah. Artikel dengan siapa? Dengan Japan. Okey tak dia? Positif tak dia? Okey tak? Boleh collab dengan dia? Boleh collab. Jadi from kawan dengan kawan lah. Macam snowball lah. Kan? Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang saya tak tahu malu pun. Kalau rasa-rasa saya nak dia, saya email je. Email je kan. Kalau dia reject, tak ada masalah. Tak ada pula rasa macam kena reject tu malu, tak ada. Jadi tapi kalau saya tahu orang barat sangat profesional. Dia bukan reject sebab dia tak tahu macam mana nak contribute dalam, maksudnya dia nak collaborate, dia okey je nak letak nama dia dalam artikel. Tapi letak saja dia orang tak setuju lah. Dia mesti nak contribute. Kalau dia tak ada time, kadang-kadang kita tak sedar tau. Kita nak collaborate dengan guru, dengan Sifu ni, dia dah tua dah, pandai sayang. Apa pasal Mamat ni tak nak collab kan? Tanya kawan, kau tahu tak umur dia berapa? Umur dia 70 lebih dah. What you expect 70 lebih nak tulis artikel dengan kita? Mungkin dia tak larat tulis artikel dah. Okay, saya pun mula faham. Okay, so bila nak collaborate dengan industri, dengan academician ni, saya cari orang yang muda. Orang yang muda laju lah. Kan? Orang yang muda collaborate. So bila nak tulis artikel ni, tak tengok title ni. Nak tulis artikel ni, dia tengok title profesor ke, doktor ke. Tak ada doktor pun tak ada masalah. As long affiliation adalah international. Tapi lebih baik adalah, kalau tanya saya memang tengok lah. Saya memang search. Kan kita boleh buat auto search. Itu peluang dia. Oh, contohlah saya punya kawan, bukanlah saya punya guru seorang, Jijo Anthony. Saya cuba search Jijo Anthony dekat Science Direct. Okay, saya faham. Dia tak favorite dekat Science Direct. Saya search dekat publisher lain. Okay, saya tengok kat Taylor ada tapi tak favorite juga. So saya check dekat Emerald. Pernah dekat ratus dah artikel dia dekat Emerald. So saya tahulah, kalau nak hantar dekat Emerald, saya cari nama dia jadi chief editor. So saya tahu sebab dia memang spec Emerald punya spec, dan saya boleh hantar jurnal dekat Emerald sebab guru saya dekat Emerald adalah dia. Kan? Kalau saya nak hantar dekat India Science, Prof. Anggapa Gunasekaran. Sebab saya tahu dia ada banyak chief editor kat situ. Saya boleh cerita, dalam bidang saya boleh cerita siapa. Kalau dekat publisher ni, siapa chief editor dia. Kalau dekat ni, siapa chief editor. Dia jadi chief editor berapa banyak. Dia ni bidang apa. Kalau nak hantar bidang dia minat macam apa. So dia ni method dia case study. Ni method dia adalah mixed method. Saya boleh cerita dalam bidang saya. Sebab memang saya tahu trik dia memang kena terokai. Siapakah chief editor, apa dia punya interest, apa kekuatan method dia. Biasa dia kalau dia collab dengan siapa, tengok jurnal dia, kalau collab macam mana. So saya bedah habis dalam kes ni lah. Benda tu pun saya tak tahu dulu, tapi bila lastly ni pun saya fikir kita berurusan dengan manusia kan. Jadi setiap manusia tu mungkin ada satu keinginan atau standard yang dipegang lah. Jadi kita cuba nak fulfill. Sebab kat sini kan bukan kita tau king. Yang king publisher. Publisher consider dia boleh reject artikel kita macam tu je. Kan? So kalau dia bukan customer, macam kita kata pelanggan adalah raja. Tu kalau sebab kita ada duit kan. Tapi dalam kes ni ada duit pun tidak memberi makna. You ada 10,000 pun belum tentu dapat terbit artikel jurnal kat situ. Kan? Sebab dia orang ada benda yang dia orang jaga. Kalau nak hantar kat kami, satu je dia minta. Adakah artikel ni berpotensi untuk dapat download dan citation yang banyak? Itu je motif dia. Maksudnya, artikel kita akan dibaca oleh ramai orang. Ada sesuatu dalam artikel kita menyebabkan artikel kita mendapat banyak citation. Jadi itu kita kena fokus lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu je malam ni. Kita pun dah almost dah 10.35. Okey, terima kasih semua untuk malam ni. Semoga apa yang kita sama-sama tanya, yang dapat feedback dipermudahkan. Okey, esok kita ada kesinambungan ni. Memang cantik sangat. Besok memang cantik sangat. Lepas kita cover 4 index ni, kita cover 7 top publisher juga. Okey, terima kasih semua malam ni. Mohon maaf jika ada sebarang kesilapan, kekurangan dalam berkongsi 4 database ni.
Okey, semoga kita terus sihat dan kita jumpa lagi pada malam esok. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.